Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Selamat berpuasa juga kita ucapkan. Dan anda pastinya sedang menonton kami di TV1, Berita RTM dan Persiaran sudah dalam talian di RTM Klik. Saya Ismail Anan. Dan saya Zalia Khairudin Ismail. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami pagi ini. Banyak yang menarik juga bermanfaat. Ini kami kongsikan dengan anda. Dan bagi yang berpuasa, semoga ibadah anda dipermudahkan untuk meneruskan ibadah puasa anda. Kita kongsikan dahulu apa antara yang kami boleh bawakan untuk anda pagi ini. Pastinya sedikit rungkaian tentang lawatan Perdana Menteri ke Germany. Malaysia komited untuk menjalinkan kerjasama dengan firma Jerman Eropah, dan seperti yang kita tahu ya, Maelo juga para penonton banyak sebenarnya MOU yang telah pun dimeterai oleh kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan kecanggihan ataupun dari segi peluang perniagaan untuk kedua-dua negara ini. Ya, seperti mana diungkapkan oleh Zalia tadi berkenaan tentang business matching. Ini berkenaan SME Future Day 2024 yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pemimpin-pemimpin tertinggi dari Jerman, khususnya peluang-peluang untuk memastikan agar pemerkasaan SME melalui TVET dan melonjakkan ekonomi Malaysia melalui hubungan dua hala, antara lain hubungan dagangan antara Malaysia dan juga Jerman juga amat kukuh. Ini antara rangkuman yang boleh kita bawakan lawatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jerman. Kita berikan juga tumpuan. Ini berita perkabaran. Kita gambarkan bersama dengan anda ialah Kerajaan Perak bersetuju memberikan bantuan khas keuangan raya 2024 RM1,000 kepada semua pejabat awam negeri dan ketua kampung. Ini dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar melibatkan guru lantikan negeri, orang besar jajahan serta pekerja sambilan harian. Dan ini sebenarnya julung kali dianjurkan atau diberikan, dipanjangkan kepada semua 995 ketua kampung di seluruh negeri. Juga yang kami kongsikan di sini beliau yang juga menyambut hari ulang tahun Kelantan 63 sebenarnya, Mael. Berkata bantuan khas itu membabitkan implikasi keuangan sebanyak RM8.8 juta dan memanfaatkan seramai 8,804 orang penerima. Juga perlu kita sentiasa wawarkan kepada para penonton semua, terutama dalam bulan Ramadan, supaya mengambil langkah berjaga-jaga dalam situasi cuaca panas sekarang, bila mana Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca panas tahap jaga-jaga di 8 kawasan utara semenanjung Malaysia, Mail. Suhu panas ini sebenarnya dicatatkan dalam lingkungan 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Maklumat lanjut kemaskininya di laman Sawang MET Malaysia untuk kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Dan seterusnya juga Kepedulian Yang Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah 10.8 juta ringgit daripada 4 syarikat korporat. Ini disurahkan sewaktu majlis berbuka puasa Sultan Selangor bersama rakyat di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam di Selangor. Bayaran zakat berkenaan diterima daripada kumpulan perangsang Selangor Sdn Bhd dan anak-anak syarikat dan juga beberapa syarikat lain, juga syarikat berkaitan kerajaan negeri, dan menunaikan pembayaran zakat perniagaan bagi tahun keuangan berakhir 2023. Dan ini berkait rapat dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, bila mana 50,000 individu menerima manfaat caruman penuh per keso dan 35,000 daripadanya merupakan pemandu teksi dan juga kereta sewa. Okey, dan pemandu bas juga turut terlibat dalam skim caruman sendiri ini. Menteri Pengangkutan berkata 90% caruman itu ditanggung oleh perkeso. Itu antara berkenaan tentang skim perkeso caruman sendiri yang dilaksanakan dan juga disokong oleh Kementerian Pengangkutan. Dan ini perbahasan di Parlimen ataupun sesi sidang Dewan Rakyat. Tiada platform media sosial akan ditutup untuk terus fokus isu keselamatan. Ini dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Wabi Fahmi Fadil. Kerjasama dengan pengendali terus dipergiat menangani isu keselamatan dalam talian, termasuk mengawal penjualan produk-produk terlarang. Sebelum ini, Yang Berhormat Menteri juga ada membuat pertemuan empat mata bersemuka untuk bersama dengan pemilik Telegram, pengendali Telegram, untuk memastikan agar isu scammer dan juga penjualan produk-produk terlarang di portal tersebut akan dapat dihalang. Okey, dan seterusnya bila mana isu 3R ini untuk menangani isu 3R bangsa, agama dan raja, bila mana Menteri Komunikasi sekali lagi Wabi Fahmi Fadzil berkata kedua-dua agensi berkenaan sentiasa mendidik masyarakat untuk menghormati dan mengamati nilai ilmu untuk membuat keputusan berdasarkan teras budaya madani. Okey.
Okey. Dan sekembalinya juga kita membawakan sedikit berkenaan nilai pelaburan dalam pengiktirafan yang dikatakan mengagumkan, pelaburan berpotensi bernilai 45.4 bilion ringgit, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap bersama diaspora Malaysia di Jerman. Pengiktirafan itu dilaksanakan dan juga pelaburan berpotensi ini diharapkan akan memberi impak positif kepada negara. Juga turut dikongsikan berkenaan tentang perbincangan bersama pembuat dasar, ahli kumpulan pemikir dan agensi kerajaan, dan ini juga telah pun dilaksanakan oleh ahli lembaga eksekutif yayasan di Jerman. Jadi ini perbincangan berkenaan soal dasar luar negeri serta isu-isu berkaitan sosial dan juga keadaan Palestin dan juga Ukraine turut dibangkitkan. Dan seterusnya selepas ini menyusul nanti satu isu yang sering kita kongsikan dengan anda bila mana selain mengimarahkan ataupun menghayati apa sebenarnya konsep berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana isu pembaziran makanan ini. Dan bagaimana apa sebenarnya teknologi terbaru untuk menangani situasi pembaziran ini. Ya, amat ironi kerana dalam konteks kita bercerita berkenaan kenaikan kos sara hidup dan harga barang, pembaziran makanan masih berlaku. Jadi mengapa perkara ini masih bergerak secara seiring? Jadi perkara ini akan kita bincangkan seketika nanti. Semuanya kembali nanti dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Selamat Pagi Malaysia. Dengarkan kami 3 Suara 6 hingga 10 pagi di Nasional FM. Seriakan nak cerdaskan pagi anda Nasional Pagi. Sedih hati. Ya, bersua kembali seperti kebiasaan kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita di Konti Radio. Ke mana kita pada pagi ini? Pagi ini National FM bersama Nazri, Sonic dan Dia. Saya rasa meriah ni. Silakan National FM. Silakan, 3 suara. Okey, terima kasih untuk rakan kita di Selamat Pagi Malaysia. Ismail dan juga Zaleha. Ya, baik. Seperti biasa 3 Suara masih lagi bersama dengan anda. Saya seperti biasa namanya Sonic Hussein. Dan saya seperti biasa namanya Diana Awai. Saya juga seperti biasa Nazri Fahmi. Hai. Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja menonton kita secara langsung di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM dalam Selamat Pagi Malaysia. Itu seleksi Pagi Radio lah. Jadi biasanya kalau kita muncul je dekat SPM ni kan, cerita-cerita inspirasi yang akan kita bawa. Betul. Hari ni sesuai dengan kemasukan semula sesi persekolahan 2024, cerita tentang cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda yang mana ada seorang guru ni di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Si Rusa Port Dickson, Negeri Sembilan. Wow. Kata mengambil inisiatif luar biasa. Kenapa? Dia mentransformasikan sebuah bilik kosong yang tak digunakan selama 4 tahun. Oi, dia buat apa? Dia buat apa? Hebat-hebat. Dia transformasikan menjadi smart classroom ataupun ruang kelas pintar. Okey. Wow, smart classroom ya. Ya, betul. Dan juga Cikgu Yuslan merupakan guru subjek reka bentuk teknologi berkongsi idea timbul selepas melihat makmal komputer di tingkat bawah kurang diakses oleh pelajarnya, muridnya. Wow, bayangkan Cikgu Yuslan ni dah 16 tahun berkhidmat dekat sekolah tu. Katanya dia dapat idea, dia kata dah sampai masa dah ni pelajar-pelajar ni kena merasai perubahan dari segi persekitaran. Jadi dia pun bentangkanlah pada cikgu besar. Boleh tak saya nak ubah suai bilik ni?
Dia kata, akhirnya. begini begitu akhirnya begitulah yang terjadinya. Okey, nama cikgu besarnya Mustazah Syafiai. Jadi terima kasih kerana setujulah untuk transformasikan kelas ni jadi smart classroom. Okey. Dan pengupasan kelab Bidajah tu mengenai masa 8 bulan tau. Wow. Untuk disiapkan dan yang melibatkan barangan pembelajaran berteknologi tinggi. Okey. Smart TV ataupun televisyen pintar dan juga beberapa lagi alatan-alatan moden lah. Betul. Jadi smart macam tu. classroom ini bukan transformasi yang pertama. Sebelum ini di mana laman sekolah, bilik mesyuarat, lobi sekolah dan bilik guru besar turut diubah suara. Okey, ada juga kalau tengok dalam video yang kami sediakan ni, memang ada di laman sekolah tu memang sangat cantik. Cantik kan? Lepas tu tengok dengan ya Allah, hai, memang seolah-olah berada di kemas. universiti lah. Jadi terima kasih kepada Cikgu Yusran dan juga pihak sekolah, dan juga ada sebuah syarikat korporat lah yang sudi tawarkan peruntukan tau. Wow. Nak siapkan, nak merealisasikan projek smart classroom ni untuk keselesaan adik-adik kita nak belajar. Sangat luar biasa. betul. Jadi tahniah diucapkan Tahniah. kepada sekolah ini. Dan juga pastinya kami di Nasional FM juga. Ya, kita ada program tanggungjawab sosial korporat Nasional Yes. FM. Ambil tahu akan diteruskan juga di bulan Ramadan. Untuk kita mengimarahkan bulan Ramadan. Wah. Jadi banyak program kita laksanakan. InsyaAllah. Program yang kita akan adakan baru ni pun kita pun menyetujui anak-anak yatim kan. Betul. Dan untuk Nasional Family Tahu yang akan datang ni insyaAllah Isnin nanti. Betul. Okey, pada 18 Mac kita akan menyantuni pula golongan asnaf dan penyerahan sumbangan yang akan diadakan di The Summit Hotel lah. Yang akan diserikan juga dengan penyanyi, long typewriter dan juga Sarah Sohairi. Wow. 3 suara ada kan? Ada pengacara. Kita pengacara. Kita pengacara. Yes. Awak pakai baju warna apa? Nanti akan diumumkan. Saya Ada baju siram media. Ya, saya ada penaja lah. Saya Wardrobe. Kak Dip. Yalah. Okey, Jadi kepada semua terima kasih banyak-banyak kerana terus saja bersama dengan kami Tiga Suara. Lepas ni siapa-siapa nonton Selamat Pagi Malaysia. Kami juga ada bahan-bahan yang sangat luar biasa. Ya betul. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Aizat Azam selaku penerbit untuk hari ini. Aizat, thank you. Okey, dan juga sekali lagi kita nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Yuslan, Cikgu Murstaza dan juga semualah yang terlibat untuk projek Smart Classroom ni di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Sirusa Pordison Negeri Sembilan. Jadi anda semua bolehlah untuk terus pergi ke sekolah tu. Tengok kelas tu baik-baik. Boleh ke? Boleh. Mak bapak lah, mak bapak. Ya, awak akan Nazri kan ada pula lawatan daripada Sabah Sarawak pula. Jangan. Jadi selamat maju jaya. Semoga Baik. dengan adanya persekitaran yang kondusif seperti ini akan terus membuatkan adik-adik kita ni semangat nak belajar. Apa maksudnya? Bermakna kita kena pas balik. Saya tunggu je ni. Yalah, baik. Jadi kita akan pas bersama dengan Zaliha. Jadi Tiga Suara ucapkan selamat berpuasa. Betul. Untuk semualah di Sarawak Pagi Malaysia dan juga yang sedang mendengar kami di Nasional FM. Inilah Tiga Suara. Inilah sekali lagi. Inilah Tiga Suara. Kembali Zaliha. Terima kasih Tiga Suara. Kita harapkan itulah energi ataupun momentum yang kita nak ada sampai waktu berbuka dan sampai habis hujung hari nanti. Bersama kami, seperti kami wawarkan pada awal tadi, bagaimana pentingnya untuk kita ketahui dalam aspek teknologi penguraian makanan. Kerana angka yang dikongsikan oleh kajian NST baru-baru ini sangat membimbangkan. 16,072 tan makanan dibazirkan setiap hari. Dan ini dijangka meningkat 15% ketika bulan Ramadan. Satu angka yang sangat menyedihkan, tapi apapun dalam pada kita ikuti masalah ini ada solusinya, dan dari segi pengembangan teknologi itu yang ingin kami tanyakan kepada tamu di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Profesor Dr. Hajah Faridah Zurana Muhammad Yusof dan juga Tuan Kemis Muhammad Azri Abdul Rani, kedua-duanya daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Terima kasih, selamat berpuasa dan terima kasih sekali kerana sedia bersama kami. Mungkin yang bagi Prof boleh mulakan sebagai mukadimah kepada para penonton. 16,000 tan setiap hari dan dijangka meningkat, bukan, tapi saya kira statistik ini tidak mengejutkan bagi pihak penyelidik seperti Prof dan juga Tuan Kemis. Betul. Dan bilangan ini akan meningkatlah ketika Ramadan sekarang ni. Dan bagaimana sebenarnya tercetus idea untuk timbul dengan sistem penguraian sistem makanan ini?
Okey, pertamanya sukalah untuk saya memperkenalkan ahli-ahli yang terlibat dalam projek ini sebenarnya adalah Tuan Pendaftar UiTM sendiri, Tuan Haji Muhammad Nizam Nordin, dan pensyarah Fakulti Sains Gunaan, juga pensyarah Fakulti Kolej Pengajian Seni Kreatif. Jadi idea ini tercetus semasa dulu Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin ketika itu istiadat convocation di UiTM apabila Tengku Permaisuri menerima pemberian sumbangan produk penyelidikan FSG. Jadi scented candle from waste cooking oil. So dari situ Tuanku Permaisuri sangat berminat untuk kita move kepada green technology. Jadi kita ambil kesempatan pada masa itu. Okey, so this is the time kita ambil maklumat untuk kita terus kita nak implement macam mana kita nak menguraikan sisa makanan ini melalui sistem semula jadi, kun hijau kita panggil. Jadi mungkin ialah sebagai kepakaran kemis ya Tuan Azri. The flow process tu sebenarnya bagaimana? Selepas makanan ini dibuang ke dalam bekas-bekas tentu, what happens next? Apa terjadi selepas? Kita faham the chemistry behind the the degradations of the food. Okay, kita faham chemistry terms macam mana, and then kita cuba design satu cone di mana macam mana proses penguraian itu berlaku. So basically because this is we call as a natural process. Okay, as a natural process. So apa yang kita ada basically kita ada dua part. Satu kita tanam dalam tanah dan satu berada di atas tanah. Okay. So yang berada di dalam tanah itu kita panggil sebagai basket ataupun bakul. Di situ sisa makanan kita dibuang. Okey, basket atau bakul. So dalam basket atau bakul itu kita mesti ada lubang kiri dan kanan dan di bawah basket itu sebab kita nak pastikan natural microorganisms ataupun cacing dia boleh goes in and goes out. Ini macam kompos lah ni. Yes, dia nak menguraikan makanan tersebut secara semula jadi, dan di atas itu kalau kita perasan kita cone kita tutup. And then sebab itu kita panggil green cone. So kita imagine kalau dia hijau, so sebab itu kita panggil dia green cone. So pentingnya green cone ini, dia tujuan dia untuk kita menyerap haba. So ibarat kalau kita ada kereta, kita tutup tingkap semua kan panas. So cone itu berfungsi untuk dia menyerap haba. So bila dia menyerap haba lebih panas, so proses penguraian itu akan berlaku dengan lebih cepat. Dan aspek yang atas sekali kita perlu ada adalah penutup. So kita nak buang makanan, kita buang macam tu, senanglah. And then kita tak nak ada pencemaran bau juga. And then kita tak nak ada lalat ke apa ke. Okay. And then dari segi saintifik dia, so makanan ni we have a glucose. And then glucose, you akan interact dengan oxygen, and then you akan dapat carbon dioxide and water. And then itu adalah source untuk baja sebenarnya untuk tanah itu. Wah, jadi banyak sebenarnya serampang kebaikan yang ada dengan konsep sebegini. Kiranya dinaik tarafkan mekanisme kompos itu supaya lebih berteknologi. Penerimaan bagaimana Prof setakat ini? Alhamdulillah. Sebenarnya projek ini kita dah buat juga dengan komuniti tempatan dan antarabangsa di Bali. Pensyarah kita Dr. Syaril Fadli, dia telah bagi kita kita menyahut KPT, Knowledge Transfer Program. So kita pemindahan ilmu untuk kita mendidik komuniti, sebab kita kena bagi kesedaran kenapa kita kena uraikan makanan ni supaya sisa makanan ni tak tertimbun. So dia tidak menyumbang kepada jumlah 67 tan tadi tu, 67,000 tan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bagi tahu. Kita bagi tahu pelajar apa kita nak buat besok. So kita sediakan tadi kita tebuk kita tebuk lubang pada tadi plastik tong yang Dr. Azri mention tu. Jadi tu lubang tu di bawah dan di tepi. Itu hari sebelum hari kejadian. So kita prepare ni dan kita letakkan tong ni di tanah yang mana kita sasarkan. Jadi kita sediakan lubang-lubang kita kena letak tong tu. So hari kejadian tu kita bagi tahu.
Kita bagi tahu, okey, hari ini kita akan asingkan sisa-sisa makanan tu. Mana sisa makanan yang kita boleh masukkan ke dalam? Sebab kita tak boleh masukkan tulang. Ya. Sebab tulang tak terurai. Gitu. Okey, so kita Jadi bagi macam kesedaran sayur. sayur. Kita akan beritahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. So kita educate kita. Saya nampak banyak yang akan bertanya, terutamanya mereka yang tinggal dekat kondo, dekat apartmen. Jadi tuan bagaimana ini boleh dikembangkan kepada kediaman yang bertingkat? Okey, first kita kena tengok capacity dan kita kena tengok kita punya capacity, dan capacity meaning that berapa banyak capacity sampah yang kita, sisa makanan yang kita ada, dan berapa area yang kita ada, berapa luas kita ada. So bila kita tengok projek ni, kita akan sasarkan mungkin mereka di luar bandar yang ada tanah, ada kebun, ataupun mereka yang berada di bandar, berada di bandar tapi ada tanah. Tetapi question dia, mungkin saya tinggal kat kondo, saya tak ada tanah. So dekat mana kita nak tanam benda tu? Pokok ada kat kondo. Pokok ada. So, barangkali boleh jumpa dengan pihak JMB. Kalau ada kawasan-kawasan common area yang mereka boleh. So basically kalau kita tengok design dia, we have to be creative. Kalau kita tahu area untuk kita tanam itu kecil, so kita kena design bekas tanaman kita kecil. Contoh macam you ambil mineral water ke, itu contoh. And then contoh kalau kita nak buat dekat sekolah, kita mungkin memerlukan tong drum yang besar, bukan tong drum, tong yang lebih besar. So kita kena kreatif lah, kita kena kreatif yang mana satu kita nak. Yang baiknya program seperti ini dia bukan one size fits all. Dia boleh di fine tunekan untuk. Kita dah buat pelopor di sekolah kebangsaan Seksyen 6 Shah Alam. Letak di kantin sekolah. Dia menarik. Anak-anak sekolah ni hari-hari dia akan tuang sisa makanan dalam tu dan tanah tu jadi subur. Kan? Dan ini pasti ialah menyumbang kepada kelestarian. Bagaimana setiap kali satu eksperimen ataupun satu kajian itu pasti ada ruang berkala untuk lihat sama ada berkesan atau tidak. Jadi apa yang pihak fakulti buat untuk memastikan inisiatif seperti ini berada di landasan yang sepatutnya, Prof? Okey. Memang kita ada program sulam sebenarnya di UiTM KPT lah yang telah memperkenalkan program ni supaya setiap semester kita akan ada follow up projek komuniti. So bukan saja kita nak buat hari ni habis, tidak. So semester depan akan ada satu grup pelajar lagi untuk melihat kesan projek itu berkesan ke tidak. Jadi dalam jangka masa panjang satu komuniti itu akan mendapat faedah daripada kebaikan program yang kita jalankan. Sebagai contoh yang program di sekolah ni, after 5 years kita visit balik, kita dapat tengok yang itu masih lagi bertahan. Kita punya kompos tu masih dan tanah-tanah di sekeliling tu subur. Yes, sebab kita dapat natural fertilizer. Jimat duit tak payah beli baja. Dan sedikit sebanyak memberikan pengetahuan ataupun kemahiran dari segi berkebun untuk anak-anak di sekolah ini. Bagaimana sekiranya ada pihak NGO yang ingin bekerjasama dengan inisiatif? Okey, untuk pihak NGO kami memang sangat mengalu-alukan. First kalau kita tengok teknologi ini di Malaysia memang if I'm not mistaken memang tak ada lagi satu company yang betul-betul commercializekan benda ni. Okey, dan kita hanya menggunakan apa boleh, meaning kita ambil tong, kita tebuk lubang, kita tanam. Sebenarnya kalau untuk proses tu betul-betul efficient, kita kena ada design yang cantik. Betul. Design cantik sebab kita faham the chemistry, the knowledge behind that. Dan bila kita tengok check, bila kita nak beli, and it cost $295 satu tong itu sendiri. Yes, it cost sangat mahal. So kita nak mengalu-alukan kepada semua NGO ataupun business partner yang nampak peluang untuk kita mengkomersialkan benda ini, dan untuk kita mengkomersialkan dan mungkin untuk kita berkolaborasi bersama mana-mana rakan industri untuk datang and then contact kami di Fakulti Sains Kegunaan. Boleh tengok Facebook di Faculty of Applied Sciences ataupun email kami di corporate fsg@uitm.edu.my seperti yang ada. Kita letak di skrin sekarang. Prof, Dr. bagaimana pula kalau dengan penglibatan pihak konglomerat ataupun syarikat korporat besar-besaran ini dapat membantu mempercepatkan lagi untuk kita merealisasikan inisiatif SDG yang semua sekarang menuju ke SDG sekarang. Jadi memang saya kita setiap diri warga di Malaysia ni patut faham apa itu SDG. Kalau dalam bahasa Malaysianya
matlamat pembangunan mampan atau matlamat pembangunan lestari. Dalam bahasa Inggeris dia Sustainable Development Goals. Jadi dia ada 17 program, terdiri daripada 17, dan bila dia dicadangkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September 2015. So apa objektif dia? Objektif dia untuk mensasarkan pada tahun 2030 itu kelestarian maslahat manusia dan bumi. Jadi sebab tu kita tengok sekarang ni macam MBSA ada ke arah carbon SIFA 2030. Jadi bila kita tengok 2030 kita tahu itulah matlamat SDG dunia yang kita perlu terlibat. Jadi kalau kita tanamkan itu pada setiap diri, jadi jadi kami di Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam menyambut baik sejajar dengan matlamat kerajaan aspirasi negara Malaysia Madani untuk ke arah kelestarian. Kenapa? Sebab kita akan mewujudkan suatu dunia yang harmoni, selesa, selamat. InsyaAllah. Alhamdulillah, sebab saya kira sekarang kesedaran lebih banyak untuk memperbaiki ialah dunia atau persekitaran kita untuk generasi pada masa akan datang. Tahniah atas inisiatif ini. Kita harapkan lebih ramai lagi tampil. Terima kasih. Terima kasih yang bahagia kami sekarang studio bersama kami pagi ini. Saya sebenarnya dalam perbincangan tadi, apa yang teringat sekarang, tidak ada inisiatif sekecil mana sekalipun. Kalau tak ada tu kita ambil mineral water. Jadi setiap usaha itu membawa kepada keputusan yang lebih besar. Untuk itu terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Kita berehat seketika untuk kita saksikan bingkisan khas Marhabannya Ramadan telah pun disediakan oleh Edwina Muhammad Tamrin. Kita akan kembali selepas ini. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan rahmat dan bulan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apa khabar semua para penonton? Mudah-mudahan sihat sejahtera. Minta maaf lah, suara tak berapa nak okey. Bulan puasa kan, jadi serak-serak basah sikit lah. Baik, Alhamdulillah, kali ini saya nak berkongsi dengan anda. Apa tujuan kita berpuasa ni? Apa objektif puasa? Kenapa kita berpuasa ni? Ada orang, dia berpuasa kerana tujuan tertentu. Contoh, time bulan Ramadan ni lah waktu paling sesuai saya nak diet dan kurus. Wah, dia kata objektif puasa dia nak kurus. Ada orang bulan puasa dijadikan bulan untung. Waktu inilah aku nak berniaga. Paling senang jual, air hujan pun nampak sedap. Macam-macam tujuan. Ada orang berpuasa kerana tujuan nak menunjuk-nunjuk dia sebagai orang beriman. Macam-macam. Itu tujuan berpuasa bagi setengah-setengah orang yang salah. Apa sebenarnya Allah Ta'ala wajibkan kepada kita untuk berpuasa? Ayat yang kita selalu dengar semua penceramah sebut ketika masuknya bulan berpuasa ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah objektif puasa dan sebab kita berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa inilah objektif program kita dalam bulan Ramadan. Kalau kita pergi mana-mana program, mesti akan diadakan, ditulis objektif program. Program ini untuk meningkatkan sahsiah, program ini untuk membina kredibiliti, produktiviti, macam-macam. Dan itulah objektif program. Maka objektif program Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah untuk takwa. Apa pentingnya takwa dalam diri kita ni? Takwa maknanya adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramadan nak didik kita jadi takut kepada Allah Ta'ala. Walaupun orang lain tak tengok, tapi Allah memerhati. Contoh, katakanlah hari ini berbuka puasa 7.24 malam.
siapa yang berani, yang penonton sedang menonton, yang berani buka puasa 7.23. Ada yang berani. Walaupun tak ada orang, kita tak berani sentuh makanan, kita tunggu juga 7.24. Kenapa? Kita yakin Allah Ta'ala memerhatikan kita dan kita tak nak rosakkan pahala Ramadan. Itulah takwa. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dalam perkongsian ringkas kita. Objektif Ramadan memburu takwa. Baik, itu tadi perkongsian dari Ustaz Muhammad Hariri dan seperti biasa langsung bagi Malaysia kita bawakan segmen Sana Sini dan Ismail Anan ada barisan ceritanya. Silakan Ismail. Terima kasih Zaliha. Kita mulakan SPM Sana Sini dengan cerita ini. Operasi Ramadan 2024 akan dilaksana serentak di seluruh negara di semua premis makanan termasuk bazar Ramadan bagi memastikan keselamatan makanan dijual sentiasa terjamin. Kementerian Kesihatan memaklumkan aktiviti operasi itu melibatkan pemeriksaan premis serta pensampelan makanan. Operasi bagi memastikan makanan yang disediakan atau dijual itu selamat mematuhi Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT. Sementara itu, 300 pelajar asnaf daripada 9 sekolah rendah di Kedah menerima sumbangan berupa kelengkapan persekolahan daripada syarikat air Darul Aman Seniran Berhad Sada. Ia sempena program Jom Kembali ke Sekolah Berjaya Bersama melibatkan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah. Setiap pelajar menerima kelengkapan persekolahan seperti uniform, beg dan alat tulis. Program bermatlamat untuk memberi motivasi serta suntikan semangat kepada para pelajar memulakan sesi persekolahan. Manakala peniaga terutama di bazar Ramadan diingatkan meletak tanda harga dengan jelas dan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya. KPDN akan mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan di bazar Ramadan setiap hari bagi memastikan semua peniaga mematuhi peraturan ditetapkan. Selain menjamin keberadaan bekalan barangan keperluan dan menurut pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jegan berkata pihaknya giat memantau 80 bazar Ramadan yang beroperasi di seluruh negeri itu. Baik, itu saja SPM Sana Sini. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke cerita Pagi Pahang untuk menyaksikan apakah yang bakal dikongsikan oleh sahabat penyampai di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saya kalau bulan Ramadan ni mesti cari buah tembikai. Kalau berbuka dengan buah tembikai tu rasa sejuk je tekak. Malah menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut juga membantu seseorang untuk rasa lebih kenyang. Jadi untuk hari ini saya ingin berkongsi mengenai tembikai di Kampung Ubai, Kuantan. Saya kini bersama salah seorang pengusaha tembikai, Ain Izzuddin Muhammad Ghazali. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai kebun ini. Saya berkebun daripada 2019 sampai sekarang lah, daripada berkeluasan 2 ekar sehingga mencecah ke 9 ekar. Hasil jualan kita sebelum-sebelum ni kita jual di tepi jalan, sekarang dah boleh menembusi pasaran luar lah kan. Kalau sebelum-sebelum ni kita pun berkebun, kalau kita boleh tengok di belakang, kita berkebun memerlukan tenaga kerja yang ramai lah kan. Jadi dekat Kampung Ubai ni berapa keseluruhan sebenarnya pengusaha yang ada dan keluasan kawasan tanaman ni? Pengusaha lebih kurang dalam 15 orang dan keluasan tanaman 85 ekar dan anggaran pengeluaran boleh mencecah 200 tan untuk pengeluaran daripada sebelum Ramadan sampai selepas Ramadan dan Raya untuk permintaan orang ramai lah kan. Jadi macam sekarang ni dah masuk musim untuk menuai hasil. Jadi mungkin bila masuk Ramadan, macam mana dengan pasaran untuk bulan Ramadan tahun ni? Okey, pasaran untuk bulan Ramadan boleh dikatakan setiap tahun pasaran bulan Ramadan dia akan meningkat lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Kalau contoh sebelum ni jualan di tepi jalan boleh mencecah 500-600. Tapi bila masuk je bulan Ramadan, pasaran boleh mencecah 1,000 ke 2,000 di tepi jalan. Satu harilah. Jadi pasaran tu ada dibantu oleh pihak lain ke macam mana? Pasaran tu ada dibantu oleh contohnya pihak Fama lah. Fama dan peraih-peraih kecil yang akan datang ambil pada kita. Dan kebanyakan jualan kita boleh katakan 70% di tepi jalan. Kuantan Pekan lah. Jalan dan selebihnya baru kita lepas daripada Fama dan peraih-peraih kecil.
Dan sebentar tadi saya tengok ada buah timun betik. Jadi mungkin boleh kongsikan macam mana pula dengan pasaran timun betik? Okey, pasaran timun betik ni dia boleh dikatakan tinggi juga. Permintaan boleh tinggi, memang tinggi. Boleh mencecahkan jualan RM500 satu hari untuk timun betik sahaja. Dan permintaan dia tu di kalangan orang-orang lama lah kan. Sebab buah ni untuk budak generasi muda tidak mengenali buah timun betik ni. Betul, saya pun rasanya baru kali pertama kot jumpa timun betik ni. Jadi mungkin terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja untuk cerita pagi dari Pahang. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih cerita pagi Pahang, tembikai ubai ya. Cukup menarik perkongsiannya itu dan ia memberikan kesan ya apabila struktur ekonomi di kawasan tersebut hasil daripada permintaan tinggi untuk tembikai ubai. Dan kita akan bercakap berkenaan tahun ketiga Yayasan Maghfirah menjalankan projek Raikan Ramadan dengan slogan berkongsi rezeki manisnya memberi, jalankan di seluruh Malaysia, dan bagaimanakah ia melibatkan golongan yang memerlukan untuk disalurkan bantuan. Jadi bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi yang juga merupakan Duta Yayasan Maghfirah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Prof. Madya, Doktor mungkin boleh kongsikan apakah inisiatif yang dianjurkan oleh Yayasan Maghfirah sebenarnya Ramadan bagi tahun ini, Doktor? Terima kasih Ismail. Tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Sebenarnya bermula, kalau ikutkan ini adalah tahun ketiga Yayasan Maghfirah telah menganjurkan program Raikan Ramadan dengan bertemakan konsep berkongsi rezeki manisnya memberi. Ya. Kalau tahun lepas sahaja kita dah agihkan lebih kepada 10,600 penerima manfaat. Yang mana jumlahnya sekitar RM313,466 agihan kepada seluruh orang yang memerlukan daripada golongan asnaf, daripada golongan OKU, orang kurang upaya, daripada golongan anak-anak yatim dan sebagainya. Yang mana ini adalah bantuan yang kita jalankan pada setiap tahun. Dan kita sasarkan pada tahun ini juga untuk mengagihkan kepada lebih 10,000 juga penerima manfaat dengan sasaran yang lebih besar, iaitu kepada jumlah yang kita sasarkan 500,000, setengah juta untuk kita agihkan ini. Dan sebenarnya agihan bukan sahaja dalam negara, malah kita agihkan juga kepada luar negara di kawasan-kawasan yang memerlukan seperti di Lebanon, di Mesir, di Afrika, Indonesia dan sebagainya. Jadi sumbangan-sumbangan seperti ini sangat membantu, terutama pada saudara kita yang sangat memerlukan dalam bulan Ramadan ni. Bukan kita saja yang lapar, orang lain dah 6 bulan lapar macam tu. Jadi yang ini yang kita usahakan insya-Allah dalam bulan Ramadan ini nanti. Ya. Berkenaan tentang agihan yang akan dilakukan nanti, apakah antara perincian lanjut berkenaan agihan itu? Baik, secara umumnya Yayasan Maghfirah mempunyai dua projek utama. Satu projek iaitu projek kita panggil Jiwa Peduli. Jiwa Peduli ini termasuklah agihan food bank, kita berikan barang asas keperluan, kita berikan keperluan-keperluan persediaan raya nanti, duit raya sedikit kepada asnaf yang memerlukan. Yang ini saya selitkan sikit pengalaman saya bila kita agihkan bantuan ini. Betul lah Rasulullah suruh kita duduk dengan orang yang susah ni. Bila kita duduk dengan orang yang susah, Allahu Akbar, kita akan tengok macam mana diorang ni. Ada satu kes tu dia accident. Ketua keluarga, ayah dia sendiri aksiden sampai dia lumpuh, kemudian lama-lama saraf dia rosak dan mula naik ke mata. Jadi ketua keluarga dah tak boleh nak berfungsi. Jadi anak-anak begini siapa yang nak jaga? Kita agihkan program projek Jiwa Peduli ini untuk membantu golongan yang sedemikian. Sama juga projek yang kedua adalah projek Raikan Ramadan, yang mana kita bantu anak-anak yatim dan kita buat majlis khas. Kita menamakan Malam Amal Ramadan Maghfirah, MAM itu tadi, yang majlis berbuka puasa secara eksklusifnya kepada golongan asnaf, terutamanya golongan-golongan anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian orang kurang upaya ataupun kelainan upaya. Ini jarang orang fokus kepada kumpulan ini juga. Komuniti ini memerlukan. Mereka memerlukan Quran. Kita nak suruh orang buta baca Quran tapi dia orang tak ada Quran Braille dia orang. Yang lebih canggih sekarang ni ada Quran isyarat juga, iaitu orang pekak macam mana dia nak baca Quran. Jadi dia memerlukan projek yang membantu mereka menghasilkan bantuan yang sesuai dengan mereka, insya-Allah. Difahamkan juga ada skuad kita bantu yang dilaksanakan untuk menghimpunkan sukarelawan yang ada di seluruh negara. Boleh dikongsikan sedikit, Doktor?
Betul. Yang ini adalah skuad sukarelawan SKB kita, skuad kita bantu yang kita buka untuk masyarakat ataupun golongan muda kita yang terlibat dalam proses ini. Sebab kita nak mendidik juga masyarakat, bukan kita sekadar kita sahaja yang memberi, tetapi melibatkan masyarakat. Sebab tu saya cakap tadi, kalau kita ada peluang untuk duduk dengan dia orang, cuba duduk dengan dia orang. Ada satu kes yang kita pergi ke rumah dia, anak-anak dia diuji dengan anak dia yang ramai anak OKU. Jadi kalau kita ada anak terlantar seorang, anak tak nampak seorang, anak autism seorang, dia terkesan juga sebenarnya sebab kita ingatkan kita ni hidup susah dah. Rupanya Allah Ta'ala ada uji orang lain yang lagi susah. Kita tengok tu pun kita rasa nak menangis dah. Maknanya kalau kita jadi sukarelawan, skuad kita bantu ini, kita akan sama-sama melihat kesukaran anak yatim, pendidikan mereka, orang-orang yang memerlukan, asnaf dan sebagainya. Yang ni saya kira tugas yang dilaksanakan oleh SKB inilah, skuad kita bantu yang mengagihkan bantuan kepada seluruh negara. Kebanyakan negeri di Semenanjung ini di cover daripada Kedah Utara sampailah ke Johor di selatan, insya-Allah. Bak kata orang berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ruang kita untuk merasai kesusahan yang dilalui oleh sebahagian daripada kita. Doktor, selain daripada agihan bantuan yang disebutkan oleh doktor dan juga program sukarelawan, mungkin juga terdapat aktiviti-aktiviti lain yang akan dilakukan oleh Yayasan Maghfirah sepanjang sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, Doktor. Baik, kalau dalam bulan Ramadan ini juga yang terkini untuk tahun ini, jurung-jurung kalinya kita buat juga pertandingan Ramadan, kontes Ramadan, iaitu kita minta orang-orang muda ataupun kawan-kawan kita ni boleh buat video mengenai tentang Ramadan mereka, dan hadiah yang ditawarkan sangat menarik, iaitu RM5,000 ditawarkan kepada mereka yang menyertai pertandingan ini mengenai tentang syarat-syarat pertandingan ini. Tuan-puan, para penonton SPM boleh perhatikan pada laman-laman social media kami, iaitu di Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada Telegram pun ada. Maknanya syarat-syarat pertandingan Ramadan bermakna ini boleh kita dapati di laman website kami dan juga di media-media sosial kami. Yang ini antara perkara yang menarik. Selain itu kita juga kita akan buat juga malam amal Ramadan, malam amal maghfirah kita, yang mana MAM ini kita akan sama-sama raikan golongan yang memerlukan daripada asnaf ini tadi. Jadi kalau boleh tuan-puan sama-sama bersama dengan kami boleh hulurkan juga sumbangan terhadap program-program sedemikian. Bila malam amal itu akan diadakan? Malam amal ini akan diadakan pada penghujung, biasanya minggu ketiga begitu. Saya akan maklumkan nanti ataupun dalam website kita akan maklumkan juga mengenai tentang tarikhnya secara spesifik, yang mana pada tahun lepas kita bukan sekadar buat majlis berbuka, tetapi ada pengisian juga dan juga ada jemputan-jemputan khas kepada orang-orang yang terlibat bagi bersama dalam meraikan golongan-golongan yang memerlukan ini. Ini adalah satu inisiatif bagi meraikan, sebab barangkali ini pertama kali kalau kita bawa anak-anak yatim ni kan ke kawasan dewan yang ballroom yang besar begini, makan di hotel dan sebagainya. Itulah pertama kali barangkali anak-anak yatim kita dapat makan bersama dengan kemewahan tu. Bila kita tengok muka dia orang tu, kita seronok. Saya kalau bagi anak yatim ni kan, kalau Rasulullah kata kalau jumpa anak yatim ni kita pegang kepala dia, itu menarik. Sebab bila kita pegang kepala anak yatim ni, usap rambut dia seakan-akan dia tercetus pada kita, kalau anak aku yang ni macam mana, macam tu kan. Kalau kita terbayang anak kita yang sekolah rendah tu, kalau dialah yang tu, siapa yang akan tolong dia? Jadi bersama dengan orang susah, anak yatim, orang miskin ni, duduk dengan mereka, OKU dan sebagainya, sebenarnya memberikan kita satu kesedaran bahawa sebenarnya kita dah hidup mudah dah di dunia ni, ada lagi orang lain yang susah daripada kita. Bersyukur dengan ini. Bersyukur dengan apa yang ada, insya-Allah. Doktor, dalam konteks pendidikan, apa antara inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Maghfirah, Doktor? Baik, ini antara satu projek yang besar juga, yang sebab kalau kita buat hanya agihan sumbangan, jadi mungkin agihan itu akan habis macam tu. Tapi projek yang berterusan adalah hub pendidikan Yayasan Maghfirah. Dalam hub pendidikan Yayasan Maghfirah ini, kita ada buat beberapa program ataupun beberapa program pendidikan. Yang pertama, tahun lepas kita dah berjaya menubuhkan Ma'had Tahfiz Maghfirah, yang mana kita tubuhkan Ma'had Tahfiz untuk melahirkan lebih ramai ilmuwan yang menghafal Al-Quran. Yang kedua ni juga kita bangunkan SRIM, iaitu Sekolah Rendah Islam Integrasi Maghfirah, yang mana ini adalah sekolah rendah yang
yang memberikan pendidikan awal. 2 buah sekolah telah kita bangunkan, dan yang ketiganya kita juga akan bangunkan Maghfirah Islamic Boarding School. Yang ini macam sekolah SBP lah, sekolah asrama penuh. Di Lengging Negeri Sembilan, yang mana kawasannya sekitar 15 ekar, yang agak luas dengan fasiliti yang sangat lengkap, iaitu siap ada surau, kolam renang, tempat flying fox, maknanya tempat aktiviti-aktiviti yang sangat sesuai untuk mereka. Yang ini juga kita sediakan sebenarnya bagi membangunkan, dan doakan juga kalau kita boleh bangunkan sebenarnya lepas daripada ini adalah institusi pengajian tinggi juga. Institusi pengajian tinggi ini maknanya kita nak buat level tu komplit daripada sekolah rendah, kemudian naik ke sekolah tahfiz, kemudian ada sekolah menengah, kemudian ada institut pengajian tinggi juga, supaya kita menghasilkan generasi pelapis yang bukan sekadar hafal Quran, mahir dalam bidang sains juga, kemudian boleh explore dalam perkara yang lain juga nanti insya-Allah. Generasi yang syumul dan betul. Doktor, mengetahui aktiviti yang dilaksanakan oleh Yayasan Maghfirah, di manakah akses yang boleh diperoleh? Baik, untuk tuan-puan para penonton tahu di mana kami melaksanakan ataupun apakah program-program yang kami laksanakan, apakah projek-projek yang seterusnya, boleh layari di laman website kami. Dan kalau tuan-puan ingin membantu juga boleh dihulurkan kepada sedekahym.my, yang mana yang ini adalah laman yang khusus untuk kita alihkan sumbangan kita. Dan menarik juga, setiap sumbangan akan dapat e-book percuma, macam-macam e-book kita buat untuk membantu dari aspek pendidikan. Begitu juga dalam Yayasan Maghfirah juga ada menyediakan platform yang lain seperti Facebook Yayasan Maghfirah, kemudian juga ada IG Yayasan Maghfirah, dan website yang seperti saya sebutkan tadi, iaitu sedekahym.my/SPM bagi penonton SPM yang ingin menyumbangkan pada pagi ini, insya-Allah. Ini adalah antara laluan ataupun gambaran-gambaran tentang pembangunan institusi yang kita cadangkan nanti untuk pendidikan generasi kita, melahirkan bukan sebagai generasi yang hanya mengetahui tentang perkara dunia sahaja, bahkan juga tentang aspek akhiratnya itu nanti, insya-Allah. Selamat maju jaya diucapkan kepada Yayasan Maghfirah. Terima kasih doktor kerana bersama kami. Terima kasih Yayasan Maghfirah. Boleh layari ataupun boleh pergi ke laman sesawang dan juga perkongsian pautan yang disediakan Yayasan Maghfirah, dan juga dapatkan e-book Diary Ramadan Yayasan Maghfirah dengan layari sedekahym.my/SPM. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami, dan juga terima kasih Yayasan Maghfirah. Dapatkan maklumat lanjut seperti mana yang dikongsikan tadi. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke cerita pagi Sabah untuk membawakan gambaran mengasah bakat dalam bidang penyiaran dan kewartawanan dalam kalangan murid-murid sekolah. Jadi ayo sama-sama kita saksikan laporannya. Terima kasih rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Untuk cerita pagi Sabah dibawakan dari Tawau untuk hari ini. Kita ingin berkongsi berkenaan dengan TV Pusat Sumber Sekolah. Untuk memperkatakan lebih lanjut lagi, kita bersama-sama dengan guru penyelaras untuk TV PSS SK Kampung Titingan ini, iaitu Cikgu Humairah Ramli. Baik, Cikgu, mungkin boleh dikongsikanlah sedikit berkenaan dengan penubuhan TV PSS Al-Fatih di Sekolah SK Kampung Titingan ni. Okey, sebenarnya TV PSS ni ditubuhkan dari tahun 2021 apabila penaung kita iaitu guru perpustakaan media sekolah iaitu Cikgu Prasad Ridwan telah mentransformasikan bilik ini sebenarnya daripada alat pandang dengar, bilik pandang dengar, kepada bilik TV PSS yang kita lihat sekarang lah. Jadi ketika itu Cikgu Prasad telah approach saya untuk menjadi penyelaras TV, dan kami sama-sama mentransformasikan bilik ini menjadi TV PSS lah. Sebenarnya daripada saranan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana pihak kementerian telah mewar-warkan untuk setiap sekolah mempunyai bilik TV PSS. Jadi kita menyahut seruan daripada KPM, jadi kita pun mewujudkan TV PSS ini, yang mana setiap tahun kementerian akan menganjurkan pertandingan TV PSS di peringkat sekolah sehinggalah ke kebangsaan. TV ini yang pertamalah, dan sehingga kini kita melihat ramai daripada sekolah-sekolah di Tawau ini juga mewujudkan TV PSS bilik TV. Ya, dan bagaimana dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid di dalam kelab ini?
Okey, sepanjang penubuhan ini adalah menjadi rutin ya. Kita punya kru-kru TV ni ketika ada majlis-majlis atau acara-acara di peringkat sekolah, kita akan turun dan membuat rakaman video dan kita akan menghantar kita punya wartawan untuk menemu ramah pihak-pihak yang terlibat dalam majlis tersebutlah. Dan setelah itu kita akan membuat suntingan video dan kita akan salurkan ke dalam channel YouTube kita lah. Dan mereka ni pula dipilih dalam kalangan mereka yang berbakat kah ataupun yang berminat kah ataupun telah ditentukan oleh pihak sekolah? Sebenarnya dari peringkat awal tu kita memilih pelajar-pelajar yang berminat dan mempunyai sedikit kemahiran lah untuk mengendalikan peralatan teknologi yang boleh bercakap, public speaking kan. Jadi kita pilih yang ada kemahiran-kemahiran ni untuk kita asah. Dan bagaimana pula dengan tenaga pengajar ya cikgu? Mungkin mereka ini ada mendapat latihan ke berkenaan pengoperasian alat-alat penyiaran ni? Pada tahun lepas kita memanggil guru yang berkebolehan untuk membuat suntingan untuk bilik TV PSS begitu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada sewujud satu studio, ruang studio dengan peralatan-peralatan. Jadi mungkin boleh diterangkan apa agaknya peralatan yang ada di dalam studio ni? Okey, sebenarnya studio ni berkonsepkan green kerana kita pakai layar green screen ya. Green screen ni kita gunakan untuk penghasilan video yang menukar latar belakang di luar untuk kita tukarkan kepada satu background yang lain. Jadi itu adalah satu kita punya kelengkapan. Pada masa yang sama kita mempunyai kelengkapan lampu yang dipancarkan untuk penghasilan video dan kita ada juga mikrofon, benda-benda yang asaslah kita perlukan. Dan pencapaian setakat ini TVPSS Al-Fatih SK Kampung Titingan? Okey, setakat ini ya, pada awal penubuhan 2021-2022 kita masuk pertandingan di peringkat negeri dan alhamdulillah kita berjaya mendapat tempat pertama lah untuk pertandingan program 3K. Sempena minggu 3K kita buat satu video pendek dan kita berjaya mendapat johan lah. Dan pada tahun lepas 2023 kita telah mempertandingkan studio ni untuk pertandingan studio TVPSS di peringkat negeri Sabah. Dan alhamdulillah kita dapat johan lah, dan sama juga untuk ikon guru juga mendapat johan, dan untuk ikon cilik wartawan kita juga mendapat tempat kedua iaitu adik Nur Akila. Dan akhir sekali lah harapan cikgu dengan penubuhan TVPSS ini. Harapan saya semoga lebih ramai lagi lah generasi di luar sana, terutamanya budak-budak SK Kampung Titingan ni yang sudi untuk join tim kita, yang mempunyai kemahiran ya, untuk kita asah lagi agar mereka ni dapat menggunakan kemahiran mereka di masa akan datang. Jadi kita dapat menghasilkan kebolehpakaran kita dari sudut penyiaran untuk negara kita Malaysia, insyaAllah. Baik, terima kasih cikgu. Itu yang dapat dikongsikan menerusi cerita Pagi Sabah dari Tawau pagi ini. Terus kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Fauziah. Itu barangkali finalis-finalis ikon siarawan tahun 2034 barangkali. Tahniah atas inisiatif seperti ini dan seperti kami kongsikan di awal siaran tadi tentang amaran keadaan cuaca yang perlu kita ambil langkah berjaga-jaga bersama Dr. Adis Nabilah di Met Malaysia untuk lintasan kaji cuaca pada pagi ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang semalam, Met Malaysia telah mengemaskini status cuaca panas terkini iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan negeri Perlis, daerah Padang Terap, Pokok Sena, Kota Star, Pendang, Sik dan Baling di negeri Kedah, juga melibatkan satu daerah di negeri Perak iaitu daerah Hulu Perak. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, cuaca cerah dilaporkan buat keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, dan hujan hanya boleh dilihat sedang berlaku di kawasan perairan Selat Melaka sahaja. Dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka boleh berterusan sehingga ke petang nanti.
Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir kini sedang berlaku di beberapa tempat dan hanya melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sarawak. Namun hujan di bahagian pedalaman ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke petang nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia, kami Malaysia masih lagi menjangkakan tanda hujan akan berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan dan ibu petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Selangor, wilayah Persuan Kuala Lumpur serta Johor. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir hanya dijangkakan akan berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian pesisir pantai di tengah negeri Sarawak juga melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sarawak. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, kalau awal tadi kita ada menyentuh sedikit tentang isu pembaziran makanan pada bulan Ramadan ini, satu lagi aspek yang sangat penting bila mana Ops Ramadan telah pun bermula pada hari pertama puasa, dan kita ingin sebenarnya merungkai lebih lanjut tentang topik keselamatan makanan semasa bulan Ramadan. Bersama kami pagi ini teknologis Muhammad Sukur Sanapi yang merupakan pengarah bahagian pematuhan dan pembangunan industri program keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Tuan Kerusi bersama kami pada pagi ini. Merupakan satu isu yang perlu sentiasa kita war-warkan, bukan sahaja semasa bulan Ramadan tapi secara keselamatan makanan secara amnya. Tapi barangkali Tuan boleh berikan sedikit mukadimah kepada para penonton. Apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai keselamatan makanan? Okey, keselamatan makanan, pertama kali saya ucapkan terima kasih atas jemputan kepada program keselamatan dan kualiti makanan. Secara asasnya, keselamatan makanan kita kaitkan dengan apa-apa pencemaran yang mungkin melibatkan daripada mikrobiologi, kimia ataupun fizikal. Itu secara asas. Dan yang matlamat dia adalah kita nak memastikan makanan yang kita sediakan tu adalah prevent kita, akan menghalang kita daripada penyakit bawaan makanan. Ya. Itu matlamat dia. Dan mungkin dalam rantaian penyediaan tu daripada penyediaan, penghidangan, risiko tu kita boleh kawal. Itu matlamat dia. Kita bercakap tentang keselamatan makanan, bagaimana kita nak mengawal risiko-risiko daripada yang akan dikaitkan dengan makanan itself itulah. Itu amat secara keseluruhan. Dan dikritikal lagi apabila Ramadan ni apabila corak pemakanan kita ada berbeza sikit kan, kita akan ada dua meal yang penting, dua makanan yang ni, ya, sahur dan iftar kan. Dan disebabkan oleh nature of sekarang ni banyak yang
terpaksa membeli makanan di luar. Kan isu-isu ni lah yang kita kena perlu highlightkan dan untuk kebaikan bersamalah. Kalau diambil juga sebagai contoh Ops Ramadan yang diadakan, apa sebenarnya yang dicari oleh pihak yang berwajib dan bagaimana untuk mengenal pasti sesuatu warung atau suatu premis perniagaan itu berisiko dari segi aspek keselamatan makanan atau tidak? Okey. Kenapa kita buat Ops Ramadan ni kan? Satu dia adalah untuk memastikan sebagai autoriti yang ditanggungjawabkan untuk menjaga isu-isu keselamatan dan kualiti makanan. Pengguna tidak ada akses kepada bagaimana makanan itu disediakan. Okey. Jadi kami yang di Amanah ni akan cuba memastikan proses ini adalah kita boleh katakan macam terkawal. Terkawal. Jadi kita akan pastikan berdasarkan rating. Selalunya berdasarkan rating lah. Rating kita buat berdasarkan markah berdasarkan risiko. Kita akan dimeritkan berdasarkan apa-apa yang menyebabkan terpaksa dikurangkan pemakanan atau mendatangkan risiko. Di situlah akan menjurus kepada adakah warung atau gerai ini, pengendali ini adalah dalam kategori berisiko ataupun dalam kategori yang cukup ataupun mematuhi lah. Itu asas kepada kenapa Ops ini kita lakukanlah. Kalau sekali imbas Tuan, apakah ada trend beberapa warung yang lebih berisiko berbanding warung-warung lain mengikut pemerhatian pihak kementerian? Okey, kalau kita tengok satu dia adalah lokasi. Lokasi tempat lah. Tempat bagaimana warung itu dibuat. Dan kemudian adalah pengendali itu sendiri. Pengendali itu sendiri. Dan yang ketiga adalah nature of menu tu. Itu antara yang menjurus kepada risiko yang kemungkinan dapat kepada sesuatu premis dan juga menu yang terlibatlah. Itu ada asas lah. Okay. Kalau kita tengok kepada isu ni, kami di Kementerian Kesihatan dengan kerjasama dengan PBT, kita telah beberapa pendekatan kita telah ambil lah. Kita buat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lepas. Kita buat beberapa intervention lah. Selalunya kita tengok selepas sesuatu balda Ramadan ataupun selepas Ramadan kita tengok apa yang penambahbaikan yang boleh kita ambil. Jadi saya rasa agak lama juga kita dah memulakan pendekatan dalam satu SOP yang kita garapkan untuk dilakukan seluruh negara. Kita buat satu pemeriksaan sebelum, semasa dan selepas sesuatu balda Ramadan tu. Jadi semacam sebelum tu kita akan memastikan kita bekerjasama dengan PBT untuk mengenal pasti pengendali yang telah dikenal pasti, sebab PBT yang bertanggungjawab untuk memilih pengendali dan juga lokasi yang telah dikenal pasti. Lokasi. Jadi kita akan kumpulkan untuk diberi taklimat untuk isu-isu yang related dengan keselamatan pengendalian dan keselamatan makanan. Dan kita juga bekerjasama dengan PBT bagi memastikan pengendali yang akan dipilih nanti itu adalah macam prerequisite lah. Dia mesti telah mendapat suntikan typhoid tu dan juga latihan pengendali makanan. Itu maksudnya langkah awalan yang kita ambil lah. Jadi sebelum di-awardkan kepada lot-lot tertentu tu, kriteria ni telah dipatuhi. Dan kami seboleh mungkin kita kurang mengganggu apabila operasi sedang berjalan. Kalau bolehlah, kecuali atas reason tertentu, sebab kita tahu apabila sedang berniaga tu agak sukar untuk kita, that's why kita lebih kepada preventif kepada itu. Tapi pada ketikanya jika ada kewajaran, kita akan buat pemeriksaan dan ada ketikanya kita terpaksa buat enforcement juga ke situ. Dan termasuk ada sampling makanan yang kita akan ambil. Itu yang kita tengok antara beberapa pendekatan yang kita ambil dan pendekatan ini kita nampak ada nampak membuahkan hasil jugalah. Kita tengok kadar pematuhan kepada pengurangan kejadian keracunan.
dan juga pematuhan kepada peraturan sendiri, akta dan peraturan makanan sendiri lah. Itu antara yang kita tengok. Dan dari tahun ke tahun diadakan Ops Ramadan ini, apakah dilihat macam tadi Tuan sebutkan tentang peningkatan dan pengurangan kes keracunan makanan dan sebagainya. Bagaimana pula dilihat dari inisiatif pihak peniaga sendiri untuk mempertingkatkan mutu keselamatan makanan mereka? Okey, kalau kita tengok satu dia memang syarat yang ditetapkan oleh PBT itu akan mengikat kepada pengusaha lah. Ya. Okey. Dan kita tengok memang contoh dia sekarang ni satu yang positif lah kita tengok. Contoh kalau dulu kadang-kadang hanya satu pengusaha yang memohon ataupun yang mendapat suntikan dan latihan penilaian yang lengkap. Kadang-kadang tapi atas apa nama ni, inisiatif. Jadi dia tahu kadang-kadang dengan nature of produk yang diniagakan tu tak mungkin dia akan hanya seorang pengendali. Jadi pembantu dia. Jadi kadang-kadang tu 3 atau 4 pengendali itu telah lengkap dengan latihan dan pengendali makanan. Yang telah diambil. Itu satu positif yang kita nampaklah. Ya. Dan kita tengok kerjasama yang diberikan semasa taklimat diberikan, dan juga kita juga ada setengah-setengah tempat yang kita buat apa nama ni, macam educational enforcement dahulu. Kita akan memastikan semua pematuhan, dan kita akan maklumkan cycle kedua kita akan bermula dengan apa nama ni, enforcement fully enforced. Jadi kita tengok kadar-kadar pematuhan agak tinggi kat situ. Yeah. Antara lain yang kita tengok tentang kebersihan diri. Ini yang kalau kita tengok dengan Ramadan ni, yang kritikalnya adalah apa nama ni, kebersihan tangan sebenarnya. Kebersihan tangan itu yang paling kritikalnya. Dan kalau sebab bila kita tak amalkan kebersihan tangan yang ketat, yang cross apa nama, pencemaran silang. Ya, cross contamination. Cross contamination akan mudah terjadi. Dan ini apa nama ni, kita reflect dalam apa nama ni, statistik sampling kita. Kalau tahun lepas, Ramadan lepas, daripada lebih kurang dalam 1,300 sampel tu, kita ambil lebih kurang hanya dalam 3% saja dalam pelanggaran dia. Tetapi kita tak boleh apa nama ni, rasa selesa sebab dalam setahun 2 terakhir kita tengok ada juga kes-kes yang disebabkan oleh keracunan di bazar Ramadan yang berakhir dengan kematian. Ada kejadian-kejadian yang sebegini yang kita cuba elakkan. Sebab dengan apa nama ni, keadaan badan kita yang dehydrate kan. Jadi kita agak apa nama ni, terdedah kepada bila ada terdedah kepada pencemaran sedikit pun kita akan terkesan teruk. Okay. Dalam visual yang dibawakan ni kita nampak hampir semua menggunakan sarung tangan ketika mengendalikan makanan. Bagaimana ini dikuatkuasakan ataupun adakah ia tidak dikuatkuasakan? Bagaimana ia dalam aspek perundangan keselamatan makanan ini? Okey, dia bergantung kepada jenis nature of business begini. Kalau macam yang panas ni tak sesuai lah dia nak memakai sarung tangan kan. Tapi asasnya dia mesti memastikan makanan tu tidak direct contact dengan makanan lah. Mungkin dia boleh menggunakan apa nama ni, penyepit yang sesuai. Tetapi sebaiknya adalah kita menggunakan apa nama, pelindung tangan lah, glove kan. Tetapi saya tengok ada trend yang agak tak berapa bagusnya adalah tendensi untuk sekarang ni trend pakai glove yang warna hitam, satu yang macam agak kelas kan, tetapi glove yang samalah dipakai mungkin sepanjang hari. Okey, kalau kita tahu, sebab kita memberi satu pengharapan palsu kepada ni. Jadi sepatutnya apabila dalam kadang-kadang backhand ni bagus juga, kita tahu tangan tidak bersih kadang-kadang kan. Tapi jika menggunakan glove yang proper, yang sesuai,
dalam kekerapan tertentu tukarlah glove kan, sebab macam pakai mask hari-hari pun tak bersih juga sebenarnya. Betul. Itu pendekatan yang sepatutnya dilaksanakan oleh pengendali lah ya. Dan satu lagi yang saya tengok penutup kepala pun kan kita tak jangan compromise lah dalam keadaan ni. Dia kadang-kadang tu dia rasa macam proper penutup kan, tetapi dia tak berfungsi sebagaimana sepatutnya benda itu. Contoh kadang-kadang penutup kepala, satu lagi adalah apron juga. Kadang-kadang apron dipakai separuh. Kan? Tak berfungsi sebagaimana pelindungan makanan untuk melindungi makanan daripada tercemar. Itu antara yang kita minta dibetulkan juga. Seolah-olah mematuhi tetapi tidak memahami apa sebenarnya mekanisme sekadar melakukan. Tuan sebut tentang selain daripada kesihatan, keselamatan, kebersihan diri peniaga, penyediaan makanan. Di awal tadi sebenarnya disebut tentang lokasi. Dan sayangnya ada juga lokasi-lokasi yang bila kita ziarah ke Bazar Ramadan ini, kawasan premis perniagaan itu cantik tetapi tidak berapa jauh tu tempat sampah tu dalam keadaan yang sangat tidak bagus sebenarnya. Jadi bagaimana kerjasama pihak KKM dengan PBT pula untuk memastikan memang sini cantik tapi belah sana itu juga boleh memerlukan wabak. Ya, kita tak nafikan. Pemilihan tempat ni banyak diputuskan oleh PBT. Kita tak nafikan. Sebab PBT yang berkuasa untuk menentukan lokasi-lokasi bazar. Tetapi itulah bila kita cakap, kita macam tahun ni, macam tahun-tahun sebelum ni pun, kita minta semua negeri melakukan perbincangan awal dengan PBT. In fact, pada Februari lagi kita dah minta di awal tahun untuk melakukan perbincangan. Jadi, kita cuba minimalkan, tetapi itu bergantung banyak kepada bagaimana kerjasama di lokaliti itulah. Di lokaliti itu kita tak nafikan kegagalan untuk menguruskan sisa pekerjaan tu akan mendatangkan bukan hanya kepada dipanggil lati kan, lalat dan semua itu, dan juga akan dia juga akan cross contaminate nanti kepada selain daripada mencemarkan persekitaran tu lah. Selalunya isu-isu begini kita bangkitkan di dalam perbincangan kita dengan PBT yang kita highlightkan tentang adakah tempat-tempat yang telah dipilih itu adakah sesuai ataupun kita perlukan perubahan tempat untuk next Ramadan gitulah. Itu antara yang pendekatan yang kita ambil untuk buat masa inilah. Dengan begitu banyak inisiatif penglibatan pihak KKM dalam usaha seperti ini, saranan dalam sedikit masa berbaki ini Tuan, apakah saranan kepada para peniaga? Kita galakkan mereka berniaga untuk bulan Ramadan mencari rezeki dan sebagainya, tapi peranan mereka, tanggungjawab mereka untuk memastikan keselamatan makanan itu kepada para pengguna yang membeli juadah-juadah tersebut. Okey, pengusaha kan, kita tahu dengan Ramadan kan, kita tahu dengan kita kebanyakan penduduk Malaysia sekarang ni memang rely kepada bazar Ramadan, makanan daripada bazar kan. In fact kepada sahur pun kadang-kadang kita terbasuh kepada situ. Jadi saya harapkan satu dia adalah rasa tanggungjawab tinggi kepada amanah itulah, amanah sebagai pengusaha. Lakukan seboleh mungkin kematuhan kepada akta dan faktura makanan itu pasti. Kemudian jujurlah menggunakan bahan mentah yang betul, tidak recycle produk, tidak recycle bahan mentah, tidak recycle bahan yang tak habis kan. Dan saya minta lah satu lagi kepada pengunjung ni, kepada pengunjung. Kita in fact Kementerian Kesihatan ada keluarkan beberapa brochures untuk memaklumkan tentang perhati dan pilih. Maksudnya sebelum membeli ambillah masa sekejap untuk memastikan premis yang sesuai, pengendali yang bertepatan, dan pilihlah yang mana yang sesuai. Dan semasa nak menjamah kan, dia lihat
idu dan rasa. Maksudnya menggunakan punca deria kita ni bagi memastikan kadang-kadang kita tahu the nature of produk ni disediakan mungkin awal dan disediakan dalam kuantiti yang banyak kan dan ditransportkan ke tempat tertentu. Ini akan menjurus kepada kejadian-kejadian yang keracunan makanan ataupun penyakit bawaan makanan jika kita tak kawal secara lebih yang detail lah. Sekiranya kedua-dua pihak menjalankan peranan masing-masing, insya-Allah tak ada masalah. Kita risau apabila ini bukan hanya sekadar keracunan makanan tetapi juga boleh menyebabkan kepada kejadian yang kematian yang kita takutilah. Baik, terima kasih Tuan kerana sudah bersama kami pagi ini sempat kita bualkan bersama teknologis Muhammad Sukur Senapi, pengarah bahagian pematuhan dan pembangunan industri program keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita berehat seketika bagi barangkali mereka yang tidak ke Bazar Ramadan ada kesempatan untuk masak di rumah. Ismail Adnan ada segmennya untuk anda selepas ini. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Tular di TikTok kononnya yang di-Pertuan Agong mahu sekolah vernakular dihapuskan. Hasrat didakwa di Zahir Baginda kerana ia ditafsir penghantar sebagai mengancam perpaduan negara. Seakan-akan cuba melagakan petikan kenyataan Menteri Pendidikan mengenai ketetapan untuk meneruskan sekolah vernakular turut dimainkan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati persepsi yang cuba dicipta penghantar tidak berasas. Dia dipercayai menyalah tafsir titah Seri Paduka Baginda dan memilih konteks yang ada kepentingan dengan dirinya. Hakikatnya, Yang di-Pertuan Agong menerusi titah mahu bahasa kebangsaan diperkasa. Dasar baharu bagi memperkukuh perpaduan negara turut dicadang diperkenal. Pengoperasian sekolah vernakular yang diiktiraf Akta Pendidikan 1996 pula langsung tidak disentuh Baginda. Henti sebar berita palsu, tak perlu heret istana ke kancah persepsi. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, kita berusaha kembali. Kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda pastinya anda nanti apa yang ditawarkan oleh Fame Homes Appliances, barangan elektronik bersama dengan saya Rai. Apa khabar selamat pagi? Selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, Ismail, kita dah Ramadan ketiga Ya, betul. Okey so far? Okey, alhamdulillah. Cuma mungkin cuaca panas ni bagi impact sikitlah. Kan? Tapi hari ini kita ada beberapa barangan dan produk yang kita nak kongsikan daripada Fame Home. Jadi silakan Rai. Okey, baik. Kalau kita tengok sekarang ni memang baru sebentar tadi saya tengok ada perbincangan mengenai bazar Ramadan dan sebagainya. Saya pun belum berkesempatan, tapi tiap-tiap raya memang kena pergi bazar Ramadan. Ismail pergi tak? Tiap-tiap raya. Tiap-tiap bulan puasa. Belum habis puasa dah raya. Semalam saya baru pergi. Ya. So tapi masalahnya kadang-kadang kalau kita tengok dalam berita pun Rai tengok 2 hari yang lepas lah ada kenyataan mengatakan barang makanan dekat bazar Ramadan makin mahal. Oh, itu saya setuju. Makin mahal. Saya tak tahu, saya tak sempat pergi lagi. Nanti saya pergi, saya akan komen. Tapi makin mahal. Jadi, kalau ada yang mungkin berkeluarga besar, nak memasak di rumah, ini merupakan segmen paling sesuai untuk anda. Kita ada dalam lebih kurang 10 minit je sebenarnya. Tak banyak sebenarnya. Kalau nak bagi kat Rai 10 minit tu, pakpuk dah habis. So, Rai nak mulakan apa yang kita bawa dalam segmen Fame Home Appliances ini adalah semestinya perkakas elektrik untuk dapur khususnya dan juga untuk rumah anda. Jadi, kalau anda tengok pelbagai rangkaian yang kita bawakan, antara jenama-jenama yang Fame Home Appliances wakili adalah kita ada yang ini Panasonic, kita ada Cornell, kita ada Media. So kalau anda tengok dekat sini, mungkin bukan semua yang boleh kita bawa ke studio Selamat Pagi Malaysia. Kita juga ada TV, kita ada juga penyedut hampa gas, kita juga ada peti sejuk. Okey, tapi kalau boleh mungkin insya-Allah. Jadi yang ini pula kita nak cerita pasal barang-barang kat dapur lah. Kalau kita tengok kat sini, kalau di depan Ismail tu kita ada pengukus, yang ini adalah multi cooker, kita ada juice extractor dan juga kita ada yang inilah dapur serbaguna ataupun Cornell grill, tabletop grill. So dari harga pula kalau kita tengok memang pelbagai. Nanti Rai teranglah apa sebenarnya kegunaan satu-satu. Harga pun memang sangat-sangat berbaloi dan berpatutan. Jadi kalau anda dah berminat rasa macam juice extractor tu batik cantik, dah berminat kan, anda boleh teruskan. Ada desain batik kat sini. Anda boleh terus saja hantarkan minat anda, nak buat panggilan, nak hantar WhatsApp pun boleh. 019, Rai sebut perlahan-lahan. 019
411-5077. Ambil nombor telefon ni, siap-siap tolong orang cakap savekan savekan dekat telefon. Nampak screenshot, nampak aja bila kami tawarkan untuk Selamat Pagi Malaysia ni, anda boleh hubungi talian ini dan akan ada pegawai ataupun staff yang akan menjawab panggilan anda kalau anda berminat. Kadang-kadang nak beli barang ni Ismail, sebagai seorang isteri lah, sebab biasalah selalu bab-bab ni isteri kan. Jarang suami yang beli. Dia nak kena fikir dulu. Nak tunggu abang balik rumah sekejap lagi baru tanya. Tak apa. So ambil hantar je pesanan. Saya berminat yang ni. Yang kita punya grill top ni. So nanti kemudian ada yang akan balas. Dan satu lagi Roy nak cerita. Yang ini Roy rasa menarik sebelum Roy cerita satu-satu produk ni. Penghantaran percuma. Penghantaran percuma ni kita tawarkan untuk waktu siaran sekarang sahaja. Untuk hari ini sahaja. Untuk hari ini sahaja. Ke mana lokasi penghantaran percuma? Semenanjung. Semenanjung sahaja. Dan Rai nak tekankan, kalau anda tengok, penghantaran percuma berapa ringgit aja. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila produk tu besar, penghantaran ni mereka kos tu bergantung pada berat barang. So mungkin Rai cakap RM20 adalah secara general, tapi kalau barang tu berat boleh mencecah sampai RM30-40. So kalau dah minat, apa kata ambil peluang. Okey, Rai rasa Rai dah cover banyak. Nanti Rai nak tambah lagi fakta-fakta dia. Kita nak cerita pasal pengukus ni. Pengukus ni kalau anda tengok didatangkan dalam 2 tingkat. Lepas tu dia punya harga pun memang sangat mampu milik. 289 nak banding kat pasaran boleh mencecah sampai 300. Dan saya rasa pengukus ni adalah satu alternatif yang baharu sekarang. Sebab Rai tengok ramai, termasuk saya lah. Saya tak terkecuali. Kalau nak panaskan lauk, selalu kita pakai apa? Ketuhar mikro. Betul. Kan? Ketuhar mikro ni okey, tapi kalau boleh kita gerakkan, kita pakai air fryer ke, kita pakaikan pengukus. Dan pengukus ni sebenarnya lebih sihat. Yang nak jaga badan, ambil peluang bulan Ramadan ni bukan sahaja kita makan sekali sehari. Actually 2 Ni ada 2 layer. Ada 2 layer. Lepas tu Rai suka sebab dia load sinar. So kita boleh tengok. Penutup atas ni pula kaca dibaja ataupun dalam erti kata lain tempered glass. Jadi dia tahan suhu yang tinggi. So yang ini pun memang sangat bagus. Ada yang Rai tahu berniaga tepung pelita, kuih bingka. Ada Rai tengok dekat bazar Ramadan sampai 4-5 biji letak depan. Style. Kan nampak sangat. Ini buat kuih lepat pun sedap juga. Kuih lepat, apa lagi kuih koci semua yang ni alah yang bawah hijau bawah atas hijau bawah putih tu. Pau. Bukan. Alah yang bawah pulut atas hijau. Siapa tahu? Seri muka. Yes, seri muka. Saya kalau untuk saya ingat cuma bila bulan Ramadan ni fungsi otak tu agak slow sikit. Kalau nak buat apa nama seri muka. Okey, yang ini multi cooker. Multi cooker ni sebenarnya kita ada 2 sebenarnya. Dia ada saiz kecil 3.5 liter dan kita juga ada 7 liter. Kalau saya anda ambil yang 7 liter, cuba tengok nanti kalau tu boleh hantar pesanan dekat talian yang Rai sebut tadi, sebab kalau yang 3 liter, 3.5 liter baru 177. Kalau yang 7 liter baru 181. Top up sikit dah dapat yang saiz lagi besar. Macam-macam boleh buat, tak banyak beza. Dan yang ini dalam dia memang adalah non-stick. Yang ini. Yang ini non-stick. Yang senang untuk kita nak masak. So memang macam-macam boleh nak buat. Steamboat boleh, nak goreng tumis-tumis boleh, nak buat gulai pun boleh, tak ada masalah. Sebab yang ini cuci pun senang. Yes, sebab dia punya dalam ni kita boleh buka. Kita boleh buka basuh. Okey. So yang ini kita punya multi cooker. Lepas tu kita ada juice extractor. Kalau bagi mereka yang again kalau nak ambil peluang bulan Ramadan, nak detoxkan badan, nak buat jus peria, peria katak, macam-macam lah. Boleh pakai yang ini. Sebab dia ada design yang cantik juga, datangkan dengan double lock kat sini. So dia lebih selamat. Dan Rai suka kat bahagian bawah ni juga ada pelekat bukan pelekat, ada getah silikon untuk anti slip. So kalau dekat dapur tu, kalau permukaan kita yang licin, insya-Allah yang ni tak bergerak lah. Ni batik ni limited edition ke? Yes, yang ini limited edition. Ada juga rangkaian lain untuk tak salah Rai, untuk periuk nasi pun ada untuk batik series. Okey. Grill top daripada Cornell. Rai rasa Ismail suka tak kadang-kadang kita tengok orang muda-muda ni pergi restoran Korea, makan ayam balut dengan cheese kan. Lepas tu sebelah ni menggelegak. Tom yum lah, hot pot lah, segala bagai. Betul. Beli, buat kat rumah. Yang ini. Yes, lagi senang. Yang ini harga dia 289. Ini adalah dari jenama Cornell. Dan satu lagi Rai nak tekankan kat sini, Rai pernah sebut kemarin, bila kita beli barang elektrik, Ismail, pastikan ia datang dengan yang ini Rai nak pusingkan jap, Rai nak tunjuk. Kalau steel ini non-stick juga. Yang ini non-stick. Yes, betul. Saya pusing kat sini, kalau anda tengok ya, ada pelekat sirim. Ini penting. Pelekat sirim. Sebab kalau ramai yang kata, saya boleh beli dekat platform tu, saya boleh beli dekat platform tu, boleh.
Masalahnya ada pelekat sirim tak? Sirim tak ada. So sirim ni kita dah dia ditubuhkan untuk memantau untuk pengguna. Kalau kita tak ambil peluang ni yang salah, kalau rumah terbakar, kalau short circuit, salah siapa? Salah kita ke salah dia? Saya rasa salah kita lah. Dia tak ada akal nak fikir. So dapatkan semua barang-barang kita ni semua ada pelekat dan pensijilan sirih. Okey, right. Harganya semua ni berapa ni? Okey, secara kasarlah saya terangkan. Ada harga istimewa hari ini? Ada, hari ini itulah penghantaran percuma. Kita juga ada jaminan 1 tahun. Dan Rai nak tekankan apa yang kita tawarkan, harga dia memang berpatutan. Dan sebab yang Rai suka tu penghantaran percuma tu. Penghantaran sebab kalau beli dekat luar nak kena hantar dia dah charge RM20-30 kalau kat platform online lah. So yang ini harga memang sangat-sangat mampu milik, berbaloi lah. Kalau nak selidik-selidik tengok harga kat luar boleh je. Tapi kalau nak dapatkan hari ini bukan sahaja kita hantarkan percuma, kita berikan anda jaminan, kita juga berikan anda penghantaran percuma. Berbaloi lah Ismail sekarang. Betul. Sangat berbaloi. Memang berbaloi. Sekali lagi kalau boleh saya ulangi, talian dia 019-411-5077. Ada ketuha. Ketuha ni dia jenis yang tabletop. Ini kita tak bawa hari ni. Hari tu ada. Hari ni agaknya ada disimpan ke belakang. Tapi ketuha ni pun menarik sebab boleh harga dia boleh juga order 186 tak salah Rai. Jadi kalau anda nak dapatkan berbaloi yang nak belajar buat kuih raya sendiri kan, sikit-sikit bolehlah buat kek batik ke, marble cake ke, benda yang mudah lah. Ya. Ini peluang yang terbaik sebab jangan tunggu sampai last minute nak raya nanti baru dapat. Sebab penghantaran mengambil beberapa hari juga. So mungkin ini merupakan asbab untuk anda jadi lebih sihat. Jimat juga saya tak tahu sekarang. Nantilah saya dah pergi bazar Ramadan, nanti saya boleh hantar laporan. Berapa harga murtabak, berapa harga roti john saya dengar semalam. Saya harapkan awak tak terkejut lah nanti. Tinggi sangat. Ada few things yang kita rasa macam dulu lebih murah lah. Faham. Jadi satu alternatif lah. Mungkin ada yang di rumah yang kata, okeylah bang, tahun ni kita masak je lah. Tak, bukan apa. Dah ada bukan kas. Bukan apa. Ismail, kadang-kadang kalau 4-3 beranak, okey beli bazar. Kalau kat rumah tu 12 orang, kalau nak beli ni berapa satu hari, berapa dah nak belanja. So ini merupakan alternatif lah. So kalau ada yang menonton ni memang rezeki anda sangat. Okey. Sekali lagi Rai, nombor yang boleh di WhatsApp. Baik. Nombornya 019-411-5077. Ini dia. Ambil nombor ni. Sebab kadang-kadang bila kita keluarkan ni, takut ramai yang cakap, alah nak kena belilah ni. Tak. Kalau minat. Katakan Ismail nampak kan cakap, macam nak beli untuk mak lah, pengukus tu macam menarik. Kalau ada keperluan nak beli waktu sekarang pun boleh je. Sebab untuk slot sekarang ni, yang masa nampak Ismail dengan Rai ni, percuma penghantaran dia. Saya punya tumpuan saya sekarang ni. Steamer. Pengukus ni. Adakah anda nak buat kuih lepat? Mak saya suka buat kuih lepat. Lepat yang mana? Ubi ke pisang? Pisang. Pisang sedap. Pisang tu sedap. Ini memang the best. Ismail orang mana? Orang Rembau. Ya Allah. Sama kita, sama kampung. Orang kampung lah, sama lah. Rembau Most Wanted. Saya pun orang Negeri Sembilan. Tapi orang Negeri Sembilan memang selalu buat kuih lepat ni. Oh, ya ke? Tak perasan ni Rembau moden kot. Tak apa, nanti saya bawa buat untuk Rai. Kita sajikan. Janji Okey, insyaAllah. Okey. Terima kasih Rai kerana bersama dengan kami. Sekali lagi Rai, sama-sama kita ajak penonton-penonton SPM untuk bersama mendapatkan produk-produk Fame Home Appliances, Rai. Betul. Jadi kepada anda terus saja hubungi kami di 019-411-5077. Orang Rembau hari ini buka makan apa? Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Rai bersama dengan kami. Sama-sama. Alhamdulillah dapatkan produk home appliances anda ataupun barang elektronik di Fame Home Appliances. Kita nak berehat seketika dan kita nak saksikan bingkisan terapi cell stem bersama dengan anda seketika nanti dan kita akan kembali semuanya dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Seiring dengan perkembangan teknologi sekitar awal tahun 2000, rawatan terapi sel stem mula digunakan dalam bidang perubatan estetik di negara maju, tidak terkecuali di negara ini. Sel stem kulit mempunyai fungsi khusus untuk memperbaharui dan memperbaiki kulit. Tubuh merangsang sel kulit untuk menghasilkan protein, karbohidrat dan lipid bagi mengurangkan garis halus dan kedutan di samping mengembalikan serta mengekalkan keanjalan kulit. Sel stem sendiri tidak mempunyai sebarang tujuan tunggal tetapi penting untuk beberapa sebab. Ini kerana dengan rangsangan betul, banyak sel stem boleh mengambil peranan fungsi mana-mana jenis sel dan mereka boleh menjana semula tisu rosak jika diaruh dalam keadaan yang betul.
Ia berpotensi menyelamatkan nyawa atau membaiki luka dan kerosakan tisu pada individu yang mengalami kecederaan. Saintis dan doktor melihat kepentingan serta potensi kegunaan sel stem di dalam merawat pelbagai penyakit, juga untuk tujuan penyelidikan selain membuka batas baharu dalam terapi berasaskan sel untuk rawatan penyakit. Ia disebut sebagai perubatan regeneratif atau reparatif, iaitu berfungsi untuk membaik pulih. Jadi kebaikan pula buat chemical peel ni ialah kulit kita memang perlukan kita perlu buang kulit mati kita. Jadi dengan rawatan chemical peel ni dia akan buangkan kulit mati dan dalam masa yang sama dia boleh mengecilkan pori, dia merawat masalah parut, masalah jerawat, masalah jeragat. Kita juga ada rawatan rambut yang mana boleh bantu dekat luar sana grow your hair, grow healthy, lebih healthy, jaga scalp. Kalau you pergi salon all the chemical, but here tak ada chemical. Melalui sel stem terdapat banyak rawatan kecantikan meliputi rawatan wajah, rambut dan badan. Paling penting, penggunaan produk berkualiti tinggi dan bergrade medikal dari tumbuh-tumbuhan tidak akan merosakkan kulit serta tidak meninggalkan sebarang kesan sampingan seperti kulit terbakar, kulit mengelupas atau sebarang reaksi lain yang memudaratkan. Saya seorang yang suka masak dan makan. Macam-macam resepi saya cuba. Sebab tu ramai yang tanya, apa rahsia walau kuat selera makan? Saya minum Pearl White Fiber. Campuran minuman botani jus limau gedang dengan anggur hitam, psyllium khas dan collagen. Kalau sebelum ni risau dengan penampilan, asyik kena pakai baju saiz besar je. Sekarang tak lagi. Dah boleh pakai baju-baju lama. Keyakinan diri pun terserlah. Jangan lupa dapatkan Pearl White Fiber. Hanya yang baik dari jamu jelita. Baik, ramai juga yang barangkali menyimpan motivasi untuk mengurangkan berat badan untuk jadi lebih sihat sempena bulan puasa ini. Jadi bersama kami pagi ini, terima kasih Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Selamat berpuasa Atira. Selamat berpuasa Zaliha. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Betul lah, kadang-kadang Ramadan ni kita ambil peluang untuk kuruskan badan, lebih sihat, jaga makan. Jadi apa yang ada untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini? Okey, terima kasih Zaliha. Assalamualaikum buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Selamat berpuasa atau ucapkan. Okey. Selain bulan puasa ni ramai yang menjadikan sebagai bulan untuk kita orang kata apa membuat amal ibadat dan sebagainya. Betul cakap Zaliha, ramai juga yang menjadikan bulan puasa ni alang-alang lah kita tengah dalam proses kena jaga kena tahan lapar dan dahaga. Ramai juga yang mengambil kesempatan ini untuk mencapai balik yang mana impian-impian hajat-hajat yang tahun lepas mungkin tak tertunai, iaitu nak berat badan ideal dan tahun-tahun berganti demi tahun tapi masih tidak menjadi. Inilah masanya. Inilah masanya. Sekarang kita baru awal puasa, masih ada masa lagi yang mana untuk dapatkan berat badan ideal, sebab bila bercakap pasal berat badan ideal merupakan isu yang sangat besar. Sebab menurut pembacaan saya, seramai 600,000 rakyat Malaysia yang disaring per keso, 61.2% ada masalah berat badan berlebihan. Yang mana kita tahu hal ini sangat berbahaya ya Zaliha, boleh menyumbang kepada masalah penyakit berangkai dan ramai juga terlepas pandang punca kenapa ramai ada masalah obesiti. Kita sedia maklum juga dengan kerjaya kita ataupun jenis orang kata apa pekerjaan kita yang kemungkinan lagi banyak duduk daripada berpeluh, kadang-kadang menjadikan badan kita lebih kepada arah mudahnya untuk tambah berat daripada turun berat. Dan hal ini tak dinafikan. Kalau kita ikut trend pemakanan kita lagi sekarang dengan menu berbuka puasa yang sangat menyelerakan, jangan ya pergi bazar sebab bahaya. Bukan apa, bahaya dia kita tak boleh nak kawal nafsu makan kita. Dan kalau yang mana ada inisiatif untuk dapatkan berat badan ideal, saranan daripada Atira, kalau boleh kita jaga makan. Sebab kita punya trend pemakanan sebelum bulan puasa amat menakutkan, yang mana penuh dengan tinggi kalorinya, yang berminyak lagi, yang bergoreng, yang orang kata apa, yang benda bersantan-santan, yang berkolesterol semua. Itu adalah salah satu trend pemakanan yang kita memang praktikkan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Jadi bulan puasa dan tempoh sebulan ni adalah waktu untuk kita jaga kita punya berat badan. Sebab tu hari ini Atira bawakan produk Pearl White Fiber, yang mana ini merupakan produk
iaitu minuman sumber detox ataupun minuman sumber serat khas untuk bantu mereka di luar sana untuk dapatkan berat badan ideal, dalam masa yang sama untuk bantu mereka yang ada masalah penghadaman yang lemah. Sebab barangkali kita ni kadang-kadang bila kita makan, kadang-kadang kita makan berlebihan. Sebab hampir 6.8 juta rakyat Malaysia ada masalah obesiti dan 1/2 daripada kita adalah orang yang ada masalah makan berlebihan. Dan sebenarnya hal itu menyebabkan ramai dekat luar tak sedar. Kadang-kadang bila kita makan banyak daripada membuang, badan kita menyimpan lagi banyak toksin sisa makanan daripada banyak-banyak nutrisi. Bila banyak toksin dalam badan, sebenarnya apa pun kebaikan yang kita makan, nutrisi-nutrisi makanan baik tidak akan diserap oleh badan, dan hal ini yang menyebabkan kenapa kadang-kadang dah diet pun berat susah nak turun. Sebab tu kita bawakan produk Pork Fiber ni, yang mana ini adalah salah satu produk yang boleh bantu kita untuk mempunyai sistem penghadaman yang sihat. Kadang-kadang ramai lepas pandang sehari kita kena makan 25 atau 30 gram serat, tapi ramai kalau boleh tak makan sayur, tak makan buah, dan hal itu yang menyebabkan ramai ada masalah saiz fizikal tak seimbang. Saiz fizikal tak seimbang tu macam mana? Kita sendiri nilai. Baju kita saiz S, mungkin seluar kita saiz M, ataupun kalau seluar saiz M nak cangkuk pun susah. Oleh kerana apa? Oleh kerana perut kita yang meninggi ke hadapan. Sebab tu hari ini kita nak berkongsi dengan anda, kalau anda nak tahu sebenarnya penjagaan usus sangat penting. Usus yang kotor punca penyakit, dan kita bawakan produk Pork Fiber ni kerana dalam ini mengandungi kandungan serat dari psyllium khas, yang mana kebaikan psyllium khas adalah untuk bantu meresap semua sisa makanan dalam perut kita, dalam usus kita, kemudian akan disingkirkan melalui perlawasan selama 4 hingga 8 jam. Dan ini adalah produk yang dah 12 tahun di pasaran, ada uji kaji makmal, ada pengkasan makanan, ada halal. Jadi anda boleh amalkan tanpa ragu-ragu, kerana ramai yang dah amalkan, kongsikan dengan kami. Ini adalah produk yang dah bantu mereka bergaya, berfashion, pakai baju dalam keadaan saiz yang lagi kecil dengan saiz ada, dan yang penting tak takut dah nak timbang berat. Buktinya kita tak cakap kosong. Kita ada pengguna yang dah amalkan. Ini pengguna kita yang dah amalkan Pork Fiber. Kalau anda boleh lihat, berat beliau sebelum ni adalah 110 kilo. Tapi berkat penggunaan produk Pork Fiber dan berat terkini adalah, you boleh nampak, 75 kilo. Sebenarnya bila bercakap tentang isu pemakanan ni, isu yang sangat penting. Kita memang kena jaga makan kita, dan kalau boleh pastikan ada kandungan serat dalam rutin harian yang boleh bantu kita untuk sistem penghadaman yang lemah. Kadang-kadang Zaliha, ramai yang bila pergi toilet tu okey dah melawas tapi rasa tak puas pun ada. Oleh kerana usus besar kita dah penuh dengan bahan-bahan perkembuhan yang tidak dihadam sebetulnya, oleh kerana badan kita ni kurang minum air, kurangnya kandungan serat. Sebab tu kita formulasikan Pork Fiber ni, minuman tinggi serat, minuman bersumberkan detox untuk bantu orang kata apa, sistem penghadaman yang sihat, dalam masa yang sama bantu kita untuk ada berat badan yang ideal, Zaliha. Ada promosi khas untuk para penonton hari ini? Promosi khas hari ini, kalau beli 2 botol harga asal RM35, harga asal RM30.90. Kalau beli hari ini 2 botol kita bagi RM60 saja. Kalau berminat kena WhatsApp kami di 0133535753. 2 botol RM60 sahaja. Boleh WhatsApp kami sekarang di 0133535753. Ini yang mana nak dapatkan berat badan ideal lah. Dan ini juga salah satu pengguna, tadi kita dah tunjuk testimoni, rata-rata yang kongsikan memang seawal botol pertama semua dah berpuas hati, dapat badan yang rasa badan lagi ringan, perut lagi selesa. Jadi siapa yang nak dapatkan boleh amalkan produk Pork Fiber, sebab jaminan daripada Atira, produk ni kalau dah beli mesti repeat lagi, memang bagus kesannya. Dan untuk majun perawan ni pula bagaimana? Untuk majun perawan dan kopi perawan, sebenarnya ini adalah produk khas untuk wanita. Lelaki tidak boleh amalkan. Kalau yang ni lelaki perempuan boleh amalkan. Kopi perawan khas untuk wanita. Kopi perawan adalah kopi harian yang kalau kita minum kopi harian adalah sekadar kopi, tapi kopi perawan dia lebih kepada kopi yang mengandungi herba. Ada kandungan sacha inci, ashwagandha, ada kacang Fatima, ada manjakani, dan ini adalah kopi yang bagus untuk mencerdaskan minda. Kenapa? Sebab kita menggunakan herba yang bantu untuk badan kita lagi bertenaga, untuk elakkan kelesuan buat tubuh. Jadi untuk yang mana mahukan tenaga harian yang berpanjangan, anda boleh dapatkan minuman kopi perawan ni. Sebab kopi perawan ni adalah minuman kopi yang tidak perlu ditambah apa-apa. Kalau kopi biasa mungkin kita tambah gula, kita tambah susu. Kopi harian adalah minuman kopi ready to drink, yang mana ia boleh membantu kita untuk ada sistem ketahanan tubuh yang lebih sihat. Dalam masa yang sama juga, kopi perawan ni bagus untuk mengurangkan kesan ketidakselesaan dari simptom datang bulan ataupun menopause, serta baik untuk kesebaran wanita. Di kaca TV anda boleh lihat antara herba-herba yang kita gunakan, tapi anda tak perlu risau. Walaupun kopi ni mengandungi herba, rasa dia masih sedap, masih setanding aroma kopi-kopi yang sedap di luar. Hanya mengandungi herba untuk menjadikan kopi itu adalah kopi yang berkhasiat untuk anda amalkan. Dan ini boleh diamalkan untuk ibu berpantang, ibu menyusu pun tak ada masalah. Wanita-wanita yang berusia 40-an, 50-an yang dah menghampiri fasa
menopause ataupun menopause boleh minum sebab khasiatnya sangat bagus untuk membantu meningkatkan mutu, tahap dan taraf kesihatan wanita. Manakala untuk pasangan yang dah lama berkahwin, yang orang kata baru melahirkan anak, minuman kopi perawan bagus untuk bahagian keintiman kita serta bantu untuk orang kata mengembalikan kemesraan dalam hubungan rumah tangga. Dan bagus juga kopi perawan ni kalau diamalkan bersama Mak Jun. Mak Jun adalah kurma wanita. Kita tahu bulan puasa ni makan kurma sangat bagus sebab kurma boleh bagi energi. Cuma kurma Mak Jun wanita ni adalah formulasi kurma dengan manja kani, kacik Fatimah dan sangat sesuai dijadikan sebagai energi booster sepanjang bulan Ramadan ni. Nak amalkan bukan bulan puasa pun boleh, dan ini adalah produk yang boleh bantu untuk rak masalah dalaman dan luaran, bantu buang angin dalam badan, bantu untuk stabilkan hormon. Sebab bagi hati rata percaya menjadi wanita ya, kalau kita ni letih boleh menyebabkan pelbagai masalah. Kalau kita letih, kita lesu, jadi pelupa, semua benda kita lupa, jadi benda tak ingat, dan hal itu mendatangkan macam-macam isu. Jadi penting untuk perempuan ada salah satu makanan tambahan untuk energi bagi rutin harian kita lagi produktif. Sebab tu yang mana bulan puasa ni mahukan kopi harian yang boleh bagi kita tenaga. Yang ni boleh diminum waktu sahur ya. Ini boleh minum waktu sahur. Mak Jun perawan pun sama. Yang ini boleh amalkan selepas berbuka. Dan hari ni Zaliha memang ada promosi. Hari ni khas untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia yang mana nakkan berat badan ideal seperti pengguna kita, anda boleh dapatkan produk Pearl White Fiber 2 botol hari ni RM60 saja. Harga asal RM38.90. Hari ini untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia ada harga istimewa telah tawarkan. 2 botol Puak Fiber harga RM60. Kopi perawan harga asal RM34.90. Hari ini kita jual 2 botol RM50 sahaja. Mak Jun perawan sekotak ni RM40. Tapi hari ini kita jual RM60 saja. Dan kita nak tunjuk juga Zaliha apa beza Mak Jun perawan kita dengan kat luar. Okey, siapa yang pernah amalkan makanan-makanan Mak Jun ni mesti tahu kalau dekat luar kita kena pakai tangan je. Kita buka, lepas tu kita cuit pakai tangan. Sebenarnya tak bagus sebab tak hygiene. Tangan kita barangkali ada kotor dan bila kita sentuh, kita dah menyebabkan semua dalam ni khasiat dia semua dah rosak. Sebab tu kita sediakan sudu. Yang mana sudu ni kita boleh congkelkan dia, lepas tu kita boleh letak dekat tangan dan makan basuh sudu ni. Sebab tu bezanya Mak Jun kita dengan luar adalah kita jaga kualiti. Benda yang melibatkan bahan-bahan organik ni tak boleh bersentuhan dengan tangan. Kita kena jaga kualiti. Sebab tu you all yang mana nak dapatkan produk ni, hari ini Mak Jun perawan harga asal RM40. Kalau beli hari ini 2 botol harga RM60 saja. Nak tahu lebih lanjut boleh terus WhatsApp kami di 0133535753 dan bagi tahu kita punya customer service apa offer yang kita tawarkan hari ini. Ataupun nak dapatkan kesan produk kami boleh hubungi nombor stokis yang tertera di kaca TV. Nak dapatkan konsultasi, nak tahu lebih lanjut tentang produk boleh terus hubungi 1800 88510 ataupun follow TikTok kami Jamu Jelita Malaysia. Dekat situ ada pelbagai perkongsian tentang produk. Kita pun buat live setiap hari untuk promosi. Dan secara ringkasnya, anda yang mahukan berat badan ideal, dapatkan Puak Fiber. Mahukan energy booster kopi harian yang sedap yang boleh bagi tenaga tambahan, tenaga berpanjangan, kopi perawan. Untuk dalaman sihat luar dalam, Mak Jun perawan yang berharga RM40. Dan kesemua produk ni merupakan produk yang dah lama di pasaran puan-puan, diyakini pengguna selamat penggunaannya dan merupakan produk yang mendapat pengikrafan di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Baik, terima kasih Atira. Kita harapkan bertenaga sepanjang bulan puasa macam inilah dia produk Jamu Jelita. Selamat berpuasa sekali lagi. Harap dapat jumpa lagi selepas ini. Jangan lupa promosi yang telah pun dikongsikan Atira. Nombor-nombor ini telah pun dikongsikan di skrin. Dan kita ingin sebenarnya menyaksikan apa antara saat-saat istimewa dalam Jelajah Ramadan RTM 2024. Kita saksikan bingkisan khas ini. Selepas Terengganu, Kelantan menjadi destinasi berikutnya siri Jelajah Ramadan RTM 2024. Konvoi jelajah disertai lebih 10 buah kenderaan dan wakil stesen radio setiap negeri di Semenanjung, singgah pula di stesen minyak Petron Kandis Bacok. Penyertaan Petron selaku penaja utama siri jelajah kali ini antara usaha digerakkan syarikat itu untuk mendekati dan meraihkan pelanggan mereka melalui aktiviti kemasyarakatan dengan mengambil keberkatan Ramadan yang disambut umat Islam seluruh negara ketika ini. Pelaksanaan program juga merupakan sinergi kerjasama terbaik pihak swasta, khususnya Petron bersama agensi kerajaan iaitu RTM dalam membantu golongan yang memerlukan. Pada masa sama, Petron turut menjanjikan pengalaman dan tawaran istimewa kepada pelanggan setiap kali berurusan di stesen-stesen minyak mereka sepanjang Ramadan kali ini. Sekarang ni kita ada beberapa promosi. Salah satu promosinya adalah Red Hot Special, di mana untuk pelanggan-pelanggan Petron biasanya dia membeli minyak menggunakan kad Pimas atau Petron Mobile Apps. So daripada pengumpulan mata ganjaran itu,
pada bulan puasa ni mereka boleh menebus minyak masak dan juga beras lah. Di samping tu juga bermula 12 hari bulan 12 hari bulan Mac, kita ada buat peraduan cabutan menang, iaitu untuk kedai treat saja, di mana pelanggan boleh membeli minimum RM10 ke atas. Jadi mereka boleh masuk dalam peraduan ini lah. Hadiah dia adalah pakej umrah untuk 2 orang. Selain daripada itu juga kita ada buat iftar Ramadan, di mana pengusaha-pengusaha stesen minyak di sini dia akan bagi buah kurma dan air lah kepada pelanggan-pelanggan. Biasanya mereka ni bagi selepas waktu bekerja. Program penghayatan sempena Jelajah Ramadan RTM 2024 peringkat negeri Kelantan bermula seawal jam 6 petang dimulai dengan tazkirah Ramadan. Ia kemudian diteruskan dengan program berbuka puasa, solat maghrib dan isyak serta tarawih secara berjemaah. Patron turut mengambil peluang menyampaikan bantuan kepada lebih 50 pelajar terdiri daripada pelajar Pusat Pengajian Pondok Yayasan Islam Kelantan, Kandis Bacok. Program diakhiri dengan jamuan moreh serta penyampaian cenderahati. Untuk jadi negara sihat, Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Susunan program-program menarik di TV1 Ramadan ini. Kaulah yang maha mengasihi, Kaulah yang maha Sugi, apa hal ni? Aku nak bercakap dengan orang tua ni. Kau jangan suka-suka hati merayap malam dekat rumah orang. Ustazah tahu kan, Anjang tu imam tapah kutip je kat tepi jalan. Aku ni kira bernasib baiklah dapat berjumpa dengan orang macam kau, Razim. Macam Imam Tapah. Saya tengok awak solat, saya tengok awak azan dan saya bertambah yakin saya nak jadi seorang Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak setulus hati hanya di TV1. Ya, bulan Ramadan ini kita menyajikan bersama dengan anda panggung RTM Azan Terakhir yang akan disiarkan pada Sabtu 16 Mac 9 malam di TV2. Dan bersama kami pagi ini Zarizan Abdul Mubin pelakon dan juga Syazia Rozani juga merupakan pelakon dalam produksi ini, juga Encik Zee Iswarja merupakan penulis skrip untuk produksi ini. Okey, Tuan Zarizan sebagai pengarahnya, Mr. J dan juga Syazia, terima kasih bersama dengan kami. Tuan, mungkin boleh kongsikan apakah intipati penting dalam cerita Azan Terakhir ini? Okay. Apa sebenarnya kisah di sebalik? Kisah ni kita sebagai manusia lah, salah satu watak dalam cerita ni, dia sebelum ni hidup dia sangat sempurna, bahagia, gembira, tapi bila dia buat sesuatu perkara yang tidak baik, tidak elok, dia mesti dapat akibatnya. Akibatnya maknanya cepat atau lambat tu dia mesti terima akibatnya. Tapi daripada akibat tu dia akan bangun semula. Dia bangun semula untuk mendapatkan tenaga bagi orang kata manusia, orang kata mesti orang mesti suka dia balik.
Maknanya dalam kesusahan dia, kepayahan dia, dugaan pada dia bangun, akhirnya dia dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Itu dalam azan terakhir. Kenapa azan terakhir itu? Because itulah impian dia bila orang kata kisah silam dia dulu, kisah hitam dia dulu, bila dia bangun, dia mesti nak jadi yang terbaik dan dia orang kata cuba orang kata azan tu dia nak biarlah dia dapat mengazankan satu orang kata satu tugasan yang diberi itu dapat capailah. Okey, itu sebagai panggilan kepada beliau untuk berubah. Betul, berubah. Menuju kejayaan. Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, J memegang watak utamanya. J, nama watak ini pegang. Saya dah suki, tapi kalau dalam drama ni, kalau utamanya adalah utama untuk watak lawan kepada watak yang utama yang baik lah. Iaitu Anjang. Ya, Anjang. Jadi bagi saya macam Tuan Director cakap, dia pasal kehidupan yang mana kami cuba kongsikan watak-watak yang ada dalam kehidupan ni, yang mana apabila kita selalu selesa, mungkin Tuhan akan tegur kita dengan mendatangkan kita dengan orang yang akan mengganggu hidup kita. Contoh watak Anjang tu, dia pernah berada dalam keadaan selesa, tiba-tiba dia jatuh, tetapi dia jatuh dia belajar macam mana dia jumpa pula si Dasuki ni. Kan, yang watak Dasuki ni dia adalah saya cuba berkongsi dengan penonton, berbincangan bersama pemain dan pengarah, yang mana saya nak menunjukkan apabila seseorang tu berada dalam keadaan selesa, dia akan rasa hidupnya bosan. Kan, hidupnya bosan yang akhirnya bila jumpa Anjang tu adalah untuk dia punya tindak balas untuk buat perangai lah. Okey. Jumpa regu ni. Ya. Dia tak bekerja yang ada menggunakan duit yang pajak sawahnya dan sayangkan isterinya, tetapi tidak berlandaskan hukum agama. Kelab perginya. Dan Syazia, apa yang Syazia sukakan tentang watak yang Syazia bawakan berbanding produksi sebelum ini? Okey, bagi Syazia pula watak Mariam ni sangat istimewa sebab dia sebenarnya bukanlah contoh yang baik. Dia adalah seorang wanita yang tidak mesra agama. Tapi dia juga dugaan buat suami dia sebenarnya. Biasalah dalam manja-manja dia sebagai wanita ni adalah dugaan untuk suami dia. Tapi ke arah yang tak baik sebenarnya. Jadi dia menyebabkan konflik yang terjadi kepada Anjang tadilah, menambahkan lagi perisa. Ya. Kisah ini mesti ada sebab musababnya. Dia digambarkan, ditulis atau dilakon layarkan, ya. Apa antara perkara yang perlu untuk diambil perhatian oleh penonton dalam azan terakhir ni, Tuan? Okey, satu yang kita lihat, apa kesempurnaan yang kita impikan kadang-kadang tak dapat. Okey, tapi kita perlu bangun, berubah untuk mencari yang lebih baik. Itu yang watak Anjang dalam cerita ni, Abang Nasir. Dia melalui kehidupan yang sangat orang kata zaman hitam dia lah. Mana dia pernah selesa, kaya, tapi because dia mengambil satu perkara yang tidak elok lah, macam rasuah, perkara yang tak sepatut dilakukan, dia jatuh. Isteri, anak semua hilang, mati. Lepas itu dia sebatang kara. Bila sebatang kara ni, dia niat dia nak berubah. Sebab tu dia pergi ke masjid. Nak jadi seorang Bilal. Di situ dia ada Bilal yang sudah sedia ada, Abang Kaza. Bila Abang Kaza kata Anjang ni sesuai untuk menggantikan dia bila dia meninggal nanti. So bila dia nak menjadi seorang Bilal tu, ini konflik pada diri dia. Dia azan tak sedap. Dia nak azan tu tak sedap. Dia mengaku diri dia kalau dia azan tak sedap, tapi dia nak buat sekali. Itulah azan terakhir dia. Tapi dalam dia nak buat tu, kita ni nak terima orang nak jadi Bilal ni, tak semestinya azan tu mesti sedap. Dia mesti ikhlas, jujur dalam diri dia. Ini kita nak lihat supaya jangan nak tunggu suara sedap je baru nak azan kan. Itu yang saya nampak cerita ni perlu dilihat dan dapat manfaat pada masyarakat. Supaya jangan malu dengan diri sendiri. Yang penting kita mesti jujur dan ikhlas dalam buat satu benda itulah. Jangan malu untuk mencari kebenaran. Betul. Betul. Dan Syazia, bagaimana pengalaman bekerja dengan director? Sejauh mana kebebasan untuk interpretasi, ad-lib, skrip yang
the way, cara Syazia sendiri lihat skrip tersebut? Alhamdulillah, sebenarnya Abang Ri sangat terbuka. Sangat terbuka. Kita pun ada perbincangan. Abang Ri, Kak Rozi dan juga barisan pelakon juga J pun banyak membantu sebenarnya daripada pengalaman. Ialah saya masih baru. Jadi setiap scene tu kita duduk, kita berbincang. Kita cuba bagi yang terbaik dan alhamdulillah hasilnya Azan yang terbaik ni. Alhamdulillah. Yang Bukan kali pertama setulus dari kami. bekerjasama? Ya betul, kali pertama. Okay. J, di mana letaknya titik konflik bagi drama Azan terakhir ini dan apa antara peleraian penyelesaian kepada konflik-konflik yang Macam pengarah cakap tadi kan. Anjang di sini dah ada masalah. Yang mana kami juga ada masalah kami sendiri. Kami ni ada sebenarnya suami isteri yang berkasih sayang, tapi coraknya macam orang sekarang yang bininya sibuk bermain media sosial. Kan yang saya pula adalah yang hidupnya selesa kan, hanya untuk menumpukan memberi kasih sayang kepada isteri tapi tidak berlandaskan kasih sayang yang perlu yang ada agama lah. Cuma bagi dia akhirnya kasih sayang kami ini diganggu oleh Anjang. Itu titik konfliknya, yang mana Tuhan nak tegur Anjang dari sudut itu. Yang suami isteri pula, walaupun dia tak jahat sangat, walaupun yang jahat ni dia judi je, tapi dia tak memisahkan orang lah sebab dia ada duit. Tapi akhirnya kehidupan ini, adakah inikah kehidupan yang sebenarnya yang kau rasa nak bahagia? Yang memanjakan isteri, nak apa bagi, tapi dalam sama merunsingkan dia kan. So apabila sebuah keluarga ditemukan dengan masalah Anjang tu, itu titik konfliknya, yang mana Tuhan nak menunjukkan kalau kau tak cari aku, itu hak kau, tapi bila cari aku, insya-Allah hidup kau tenang. Itulah. Jadi kebahagiaan superficial tu kadang-kadang kita selalu terpedaya dengan kebahagiaan di atas dasar. Keberkatan tu tak ada. Bagaimana dia dapat disampaikan kepada mesej kepada para penonton? Diharapnya nanti lebih peka dengan keadaan sekeliling. Okey, kita hidup ni, kita mesti bersederhana lah. Bersederhana, dan kita kena berpijak di bumi nyata. Kita kena tahu diri kita setakat mana. Kita jangan dibuat di luar kemampuan kita yang terpaksa menyusahkan orang ataupun datang daripada sumber-sumber yang tidak baik lah. Bila kita melangkaui itu, sekarang ni bila melangkaui mesti ada akibatnya. Yang ini kita nak betulkan supaya dalam akibat yang terjadi kepada Mariam dan juga Dazuki ni, perubahan selepas itu nampak Dazuki ni berubah supaya mencari yang lebih baik selepas itu. Dia watak Anjang yang dah orang kata dah berubah kepada kebaikan tu, dia berjumpa balik dengan Anjang tu supaya dia nak membetulkan diri dia yang apa yang dia ada buat kepada Anjang. Anjang ni dia satu watak yang dia nak mencari kebaikan, tapi dalam kebaikan rupanya dia telah menyusahkan Mariam dan juga Dazuki. Dia nak kebaikan because dia nak tegur. Tapi dalam tegur tu sebenarnya Dazuki dengan Mariam tak suka. Tapi bila tak suka tu, itulah akibat kepada pasangan suami isteri ini terjadi pada diri dia orang, dan akhirnya dia terpaksa berjumpa balik penanjang, mohon maaf apa yang keterlanjuran yang dia telah lakukan. Maaf saya tambah. Yang menariknya apabila biasanya kita tengok drama, bila yang jahat minta maaf kepada yang terananya terus sambut. Yang ini dia bukan lain, tapi ada satu sudut pandang lain. Dia juga manusia yang terasa. Kan orang cakap susahlah nak maafkan dia. Kan dekat situ jujurlah, kadang-kadang bukan senang kita nak maafkan orang kadang-kadang. Itu yang bagi saya yang menariknya, yang cuba kami semua sampaikan, ada kejujuran di situ kan. Tapi bagaimana akhirnya Anjang tu terima juga. Okey, sesungguhnya sifat manusia itu kompleks. Tidak kira perangai, kelakuan, behavior dan sebagainya. Syazia, mungkin boleh ini ruang dan kesempatan untuk mengajak peminat-peminat ataupun penonton-penonton setia menonton drama Azan terakhir akan bersiaran nanti. Syazia. Saya nak mengajak semua untuk menonton drama Azan terakhir, kerana ini adalah drama yang terbaik untuk anda, untuk kami sajikan kepada anda sepanjang Ramadan ini. Banyak nilai-nilai murni dan contoh yang boleh dipelajari daripada Azan terakhir. Jadi jangan lupa untuk saksikan Azan terakhir pada 16 hari bulan ini, jam 9 malam. Di TV1. Di TV1. Okey. J, peminat-peminat anda merindui lakonan anda sepanjang bulan Ramadan ini, dan ini kesempatannya. Okey, saya juga mengambil kesempatan untuk
memanggil anda ramai-ramai duduk depan TV pada 16 hari bulan ini di RTM. Pastinya anda akan melihat sesuatu yang bukan lain tapi satu sudut pandang apabila sesuatu benda yang buruk tu berlaku. Kan? Jadi saya rasa benda ini satu hiburan dan juga satu pengajaran yang cuba kami kongsikan dengan ikhlas, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kepada semuanya dan kita tunggukan siarannya 16 Mac 19 di saluran TV1 dan untuk itu Selamat Pagi Malaysia juga melabuhkan tiranya untuk kali ini bagi pihak penerbit kami Fatia Nur Hashim dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Harapkan terus menonton saluran TV1 selepas ini. Ya, insya-Allah juga kita harapkan dan juga kita doakan agar anda menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan insya-Allah dan juga ibadah-ibadah lain untuk sama-sama kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jangan lupa pendaftaran padu yang akan ditutup sehingga hujung bulan ini jadi tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Sama-samalah kita menyokong usaha dan juga dasar-dasar kerajaan. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Jumpa lagi.